My name is Arifin Sabirin. I am the founder of Wasiat Shop Berhad and currently holding the responsibility as the CEO of Wasiat Shop Berhad. Wasiat Shop Berhad is a Sharia compliant trustee company specializing in Islamic estate administration process and also on Sharia estate planning. What I meant by Sharia estate planning is that we help Muslim in Malaysia to plan their asset according to their wishes via Islamic instruments, Sharia instruments such as hibah, Islamic will, trust, and also harta sepencarian. So these are our specialties. We have been operating since 2004 and this is our 16 years into the operation, and currently we are serving close to 70,000 Muslim nationwide. I actually started my career as a banker. When I graduated from UKM in 1994, I joined Citibank. So my background is more into banking. In 1998, I came across these seminars about Faraid, and then I only had one daughter. So when I went to the seminar and I heard about the presenter presenting about the Faraid structure of people with only daughters, doesn't have son. So it caught me by surprise because beside my wife, my spouse, and also my daughter, my brothers are also beneficiaries to my assets. And after that, I collaborated with the presenter, and he inspired me to form a platform for Muslim to plan their assets according to the Sharia law. And that was when I had this idea of establishing Wasiat Shop in 2004. So I formed Wasiat Shop Berhad because I believe that the market is still very, very green, very, very fresh. But then, of course, being the pioneer in introducing Islamic estate planning in Malaysia comes along with its challenges, which are huge, especially in educating the Muslim why Sharia Islamic estate planning is important to them. The challenge, if you talk about the industry itself, the challenge is about to educate Muslim why they should do their Islamic estate planning. The acceptance level of the Muslim is much better now compared to 1998 when I first started. But there are still some segment in the market who feels that this is not an important matter for them. So we need to have a lot of stamina because for me personally, this is not a 100-meter sprint. This is a marathon where you need a lot of stamina because there's a lot of work in front of you that you need to do. And obviously, your energy level has to be very, very high. I have been invited to give talks in Singapore, in Brunei. Brunei is quite frequent, in UK and also in Australia. And from the talks and seminar that I attended as speaker, I found that there's a lot of demands from these countries for our type of services. So in our planning, inshallah by next year, we will be looking at venturing into this market, Australia, UK, Singapore and Brunei, and also we are looking at Middle Eastern market, inshallah by next year. Currently we are managing about 35 billion worth of assets for our clients. We are looking at achieving 80 billion marks in 2023, inshallah. We have close to 70. Anda tanya, kami jawab. Kekeliruan anda ataupun persoalan berkenaan dengan pengurusan pusaka dan juga perancangan harta akan kita kongsikan bersama-sama di dalam rancangan insya-Allah. Teruskan menonton Pusaka malam Jumaat sebentar lagi.
Cubaan suara. Boleh dengar Tuan Haji? Testing 1 2 3. Suara saya dengar Haji Boleh dengar loud and clear. Baik. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah wa ba'du. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah bersama sekali lagi kita bertemu di rancangan Pusaka Malam Jumaat secara digital. Anda tanya kami jawab, siri yang ketiga. InsyaAllah kita berkesempatan dan berpeluang pada malam ini untuk bersama-sama dengan CEO Wasiah Syok Berhad Tuan Haji Arifin Sabirin, dan kita amat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini yang sudi meluangkan masa untuk kita bersama berdiskusi, berkongsi, anda tanya, kita beri jawapan berkenaan dengan pengurusan harta pusaka dan juga perancangan harta, insya-Allah. Jadi Tuan Haji, besok raya je ada apa-apa perancangan ke? Ya. Dah makan kecil tadi, bukan makan besar, makan kecil kat rumah sendiri je sebelum pukul 7. Alhamdulillah. Sihat je sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan sahaja masih lagi dalam situasi pandemik COVID-19, kita perlu mematuhi SOP, dan tambah lagi kita dalam situasi yang walaupun bercuti je dia cuti pun kalau work from home pun dia tak rasa cuti sangat sebenarnya. Tapi insya-Allah nak cuti pun tak boleh rentah negeri. Tadi saya ada dapat satu mesej tu, nak rentah negeri boleh tapi kena siapkan 1,000 lah. Saya pula dapat mesej tadi, kita dah boleh mula merentas negeri pada 30 Februari. Insya-Allah. Itu berita baik tu. Insya-Allah. Tapi 30 Februari tu memang tak ada dalam kalender pun. Itulah dia. Tuan-tuan, itu antara berita-berita palsu yang janganlah kita percaya, insya-Allah. Tapi segala-galanya berkenaan dengan pengurusan pusaka, perancangan harta yang akan dikongsikan oleh Tuan Haji, insya-Allah semuanya adalah sangat tepat. Yang mana individu yang saya berulang kali sebut, tuan-tuan, jika ada keraguan, persoalan berkenaan dengan pengurusan pusaka, perancangan harta, anda akan bercakap ataupun mendengar daripada individu yang berpengalaman, berkepakaran selama 23 tahun dalam industri ini, insya-Allah. Baik, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyeru kepada anda semua untuk sharekan FB Live ini kepada grup-grup kita, kepada grup-grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Sampaikan kepada mereka yang mungkin terlupa, ya, tapi kita mengucapkan terima kasih Ji, sebab ramai juga yang mungkin dah ada aktiviti lain tapi dia tetap juga setia dengan program kita. Alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan, kita view dalam 39 orang. InsyaAllah kita mengharapkan ada pertambahan lagi, ya, walaupun tempoh-tempoh nak ada mood cuti dan sebagainya. InsyaAllah kita ambillah ruang dan peluang ini untuk berkenaan dengan pengurusan pusaka dan perancangan harta, insyaAllah. Dan kita juga akan membincangkan dan menghuraikan beberapa soalan-soalan yang kita dapat kutip pada minggu lepas, Haji, untuk kita kongsikan juga. Jadi kepada rakan-rakan kita yang mungkin ada tanya soalan, kita harap juga bersama dengan kita pada malam ni. Seperti biasa, kita juga bersiaran di YouTube TV Wasiah. Kita bersiaran di YouTube TV Wasiah. Saya kena tukar kedudukan. Okey. Biar Tuan Haji berada di belah yang lebih tepat ni. Sebab saya kena duduk dekat bawah tu. Kita punya ada apa? Facebook TV Wasiah, Facebook Wasiah Syok Berhad, YouTube TV Wasiah. Tuan-tuan jangan lupa untuk sharekan FB kita, live kita pada malam ni. Jangan lupa follow dan like TV Wasiah, subscribe TV Wasiah, dan juga boleh follow kita di Instagram. InsyaAllah kita akan istiqamah sentiasa memberi input-input dan maklumat berkenaan dengan pengurusan pusaka dan perancangan harta kepada anda, insyaAllah. Okey, baik. Kita akan bermula sebentar saja lagi, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, harap bersedia sebab sebentar lagi kita akan bermula dengan beberapa soalan berkenaan dengan pengurusan pusaka, perancangan harta, yang mana tak apa Haji, kita bagi panas badan sikit lah Haji. Kita bagi soalan yang mana orang kata yang selalu menjadi pilihan dalam perancangan. Yang tak tahu mana satu yang tepat, mana satu yang sesuai. Yang mana soalan ni adalah daripada minggu pertama kita bermula sebelum ni.
iaitu mana yang lebih baik, buat hibah ke buat wasiat. Jadi kita nak dengar dulu panas badan ni je. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator, saudara Rafiq. Kita berjumpa selepas makan kecil. Makan kecil pada malam ni kan, iaitu makan malam kita pada tiap-tiap malam lah kan. Jadi kita kalau ada sahabat kita yang bukan beragama Islam, kita ucapkan selamat menyambut tahun baru Cina lah ya. Jadi soalan yang Rafiq kemukakan ni sebenarnya soalan yang saya biasa jumpa semenjak 23 tahun yang lepas. Ya, semenjak saya mula melibatkan diri dalam industri ini, orang selalu tertanya-tanya manakah yang lebih baik, ya, dan apabila dibuat comparison itu, memanglah yang biasa dibuat comparison itu ialah di antara hibah dan juga wasiat. Mana yang lebih baik? Sebenarnya apabila kita merancang harta ni, perkara yang paling penting yang kita mesti tahu ialah kita kena tahu secara tepat apakah dia hasrat kita, ya. Jadi tidak ada situasi di mana hibah lebih baik daripada wasiat atau wasiat lebih baik daripada hibah, ya, sebab kadang-kadang tempias-tempias tu di dalam industri saya terdengar juga orang kata hibah lebih baik daripada wasiat, wasiat lebih baik daripada hibah. Ya, sebenarnya pandangan yang sebegitu adalah kurang tepat. Kita kena faham apa yang kita nak buat, ya, dan apakah hasrat kita. Kalau hasrat kita nak beramal jariah, kita nak menginfakkan harta kita selepas kematian kita. Kita hendak supaya harta itu memberi sumbangan kepada kita selepas kematian kita. Maka yang kita perlu buat ialah wasiat. Ya, wasiat 1/3. Ya, ini wasiat yang daripada kisah Sa'ad bin Waqqas. Ya, bila Sa'ad bin Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni hartaku banyak dan anak aku ada seorang anak perempuan. Boleh tak aku mewasiatkan keseluruhan hartaku?" Ya, bila disebut mewasiatkan keseluruhan harta di situ, maksudnya ialah dia nak menginfakkan harta dia ke jalan Islam. Ya, Rasulullah kata jangan. Kalau tak boleh semua, kata dia, setengah boleh tak? Setengah pun jangan, kata Rasulullah. Lepas tu dia bagian lagi dengan Rasulullah. Kalau tak boleh setengah, 1/3 boleh. 1/3 boleh kepada yang Rasulullah sebut, ya. Dan Rasulullah sebut juga dengan jelas, lebih baik kamu biarkan keluarga kamu tinggalkan keluarga kamu di dalam keadaan senang daripada tinggalkan dia dalam keadaan susah. Jadi kita nak kena faham betul-betul. Sekiranya saya berhasrat untuk beramal jariah pada kadar 1/3 harta saya kepada bukan waris. Bukan waris ni maknanya pihak yang tidak menerima harta pusaka. Contohnya siapa? Contohnya anak angkat, anak tiri, BFF, best friend forever kan. Pusat tahfiz, masjid, surau, persatuan, rumah anak yatim. Ini semua adalah pihak-pihak yang tidak menerima harta pusaka mengikut hukum faraid. Ya, maka dokumen yang terbaik yang saya boleh buat ialah wasiat. Ya, jadi saya mewasiatkan 1/3 harta pusaka saya selepas kematian saya kepada pihak-pihak ni tadi bagi tujuan amal kebajikan saya. Ya, itu clear, itu jelas ya. Tetapi kalau saya berhasrat untuk membahagikan harta-harta saya kepada waris. Waris ni maknanya orang yang menerima harta pusaka. Isteri, anak-anak, ibu bapa, ya. Saya nak bagi kepada mereka harta saya. Saya nak bagi formula tertentu, rumah bagi pada anak sulung, account bank bagi pada anak yang kedua dan sebagainya. Kalau saya buat wasiat dan saya masukkan di dalam wasiat itu pemberian kepada waris, kepada pihak-pihak ni tadi, isteri, anak, ibu bapa, ya, ini waris ya. Saya masukkan ke dalam wasiat, maka klausa ini hanya berkuat kuasa sekiranya dipersetujui oleh semua waris-waris saya selepas kematian saya. Ni ramai orang keliru, Rafiq. Kadang-kadang dia kata, ayah buat wasiat nak bagi harta sama rata antara anak lelaki dan anak perempuan. Masa ayah buat wasiat tu, ayah sebut dekat depan semua anak-anak lelaki dan anak perempuan, semua bersetuju. Kan? Masa ayah sebut tu semua bersetuju. Tetapi kenapa lepas ayah mati tiba-tiba abang tak setuju? Abang ni biasalah dia tak setuju sebab bahagian dia sepatutnya 2. Daripada bahagian 1 adik-beradik perempuan, kalau nak bandingkan dengan bahagian dia 2. Ya, jadi masa ayah sebut wasiat tu, abang setuju.
tapi selepas ayah mati, abang tak setuju pula. Dulu masih hidup dah setuju. Kan terikat tu kata dia. Ya, sebenarnya tidak terikat. Kenapa tidak terikat? Kerana wasiat itu kuat kuasanya selepas kematian pewasiat. Ya. Dan pemberian kepada waris mestilah dipersetujui oleh semua waris-waris yang lain mengikut hukum faraid. Kalau ada seorang aja, contohnya waris mengikut hukum faraid dia ialah isteri, anak-anak dan ibu bapa dia. Ya, dia buat wasiat, dia bagi harta dia semua kepada anak dan isteri sahaja. Ibu bapa dia tak bagi. Lepas kematian dia, ibu bapa dia tak bersetuju dengan wasiat tersebut. Maka wasiat tersebut batal. Ya. Jadi ini kita nak kena clear ni, ya, kita nak kena clear sebab memang Rasulullah dah sebut la wasiata waris, tidak ada wasiat untuk waris. Sahih Bukhari itu tak ada khilaf langsung tentang itu, ya. Jadi kalau kita nak buat wasiat, saya nasihatkan orang Islam kalau ada hasrat nak bagi kepada 1/3 harta kita bagi tujuan amal kebajikan kepada bukan waris, buatlah wasiat, ya, 1/3. Tetapi kalau kita ada hasrat nak membahagikan harta kita dan kita tak hendak pemberian itu terikat dengan formula 1/3. Kita tak hendak pemberian itu terikat dengan penerimanya hanyalah bukan waris sahaja. Kita nak bagi pada anak, pada isteri. Dalam masa yang sama, ya, kita nak bagi pada ibu bapa kita. Kita ada formula-formula kita yang tertentu. Maka yang kita kena buat adalah hibah. Jadi sebenarnya situasi dia atau soalan dia bukanlah sama ada hibah lebih baik daripada wasiat ataupun wasiat lebih baik daripada hibah. Sebab segala apa yang Allah turun dalam persyariatan Islam kita ni, sebenarnya semuanya baik. Allah tak bagi kita yang buruk. Semuanya yang baik-baik belaka. Ya? Cuma kita lah kena menyesuaikan apa yang kita perlu. Kalau kita perlu, saya ulang. Kalau kita nak buat amal kebajikan, dokumen yang berkuat kuasa, wasiat 1/3, penerima bukan waris. Tetapi kalau kita nak beri kepada anak, kepada isteri, kepada ibu bapa, ya, formula mengikut formula-formula tertentu yang kita kendaki, maka kita buatlah hibah. Sebab perbezaannya, wasiat berkuat kuasa selepas mati, hibah berkuat kuasa semasa hidup. Hari ini kita berakad hibah, cukup segala rukun dan syarat, maka hibah itu sah. Ya, itu perbezaan jelas antara hibah dan wasiat. Hibah tidak terikat dengan formula. Nak bagi berapa banyak pun bagilah. Sebab apa? Sebab hibah tu berkuat kuasa masih hidup. Masih hidup, kitalah tuan punya harta. Kita yang berkuasa ke atas harta kita. Suka hati kita lah kita nak bagi harta tu pada siapa. Jadi itu kedudukan dia. Jadi bukanlah soalan hibah lebih baik daripada wasiat. Sebaliknya, persoalannya ialah apa yang kita perlukan. Kalau keperluan kita memerlukan kita membuat wasiat, maka kita buatlah wasiat. Kalau keperluan kita memerlukan kita membuat hibah, kita buatlah hibah. Ada orang buat hibah dan wasiat. Ada orang buat hibah sahaja. Ada orang buat wasiat sahaja. Jadi itulah dia perbezaan dia sebenarnya dari segi agihan harta lah. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaklumkan tadi oleh Tuan Haji, dia tak ada yang lebih baik ataupun mana lagi tinggi. Kedua-duanya baik. Cuma kita sendiri yang menentukan kesesuaian ikut hasrat lah. Kita nak bagi pada siapa, kita nak buat perlu ke tidak. Tapi kalau buat dua-dua, Alhamdulillah baik. Ya, rancang semasa hidup pun buat, rancang lepas meninggal dunia pun kita buat. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada keraguan ataupun kekeliruan berkenaan dengan wasiat, boleh tengok dekat FB kita, FB page Wasiat Syok Berhad. Ada satu petikan ataupun coretan daripada Tuan CEO kita berkenaan kedudukan wasiat yang sebenar. Boleh baca, ya. Kat situ ada apa kita yang perlu kita faham berkenaan dengan wasiat. Sebab kalau nak cerita tentang wasiat ni sebenarnya panjang, tuan-tuan, ya. Jadi kita kena cari insya-Allah sambil-sambil yang sesuai untuk kita kongsikan pada malam ini. Baik. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang persoalan, jangan malu, jangan segan, boleh tanyakan di ruangan komen. Nanti kita akan viewkan soalan anda, ya. Okey, baik. Jadi Tuan Haji, kita ada 98 orang yang sedang menonton. Jadi kita nak memberi galakan, kita nak menyeru lagi rakan-rakan kita, tuan-tuan dan puan-puan, share. Tekan butang share je, right post, share dekat FB kita masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian kita dapat sampai kepada orang yang rapat dengan kita, insya-Allah. Okey, baik, soalan seterusnya Tuan Haji. Ini juga soalan yang mungkin panas pada ketika dulu, ya. Berkenaan ialah
hibah ini menolak hukum faraid? Ni Cik Zul Zainal Abidin kita tanya dulu sebelum ni, bagaimana nak hibah harta apabila meninggal dunia? Kan? Jadi kalau kita buat hibah ni, terbatalkah sistem faraid ni? Mansuh ke faraid ni? Silakan Tuan Haji. Okey. Soalan yang baik juga, dan memang saya pun kerap ditanya soalan begini. Satunya, kalau nak hibah harta masih hidup, dah meninggal tak boleh nak hibah dah kan. Dia perbezaan dia ialah semasa kita hidup, harta ni prinsip mal, prinsip penguasaan mal, penguasaan harta yang kita kena faham. Semasa kita hidup, semua harta adalah milik kita. Ya, bila harta itu milik kita, macam duit kita dalam akaun bank kita, ada RM1,000, kita nak keluarkan semua pun boleh, tak ada masalah, sebab itu adalah harta kita. Kita nak keluarkan semua duit tu, tak boleh keluar lah, biasa kena minimum RM10 kena simpan kan. Tapi kalau kita draw semua duit kita tu dan kita sedekahkan semua duit tu RM1,000 pun boleh, tak ada masalah, sebab duit kita, tidak ada siapa pun yang akan mempertikaikan, sebab hak kita semasa kita masih hidup. Kita ada kereta, kita sedekahkan kereta kita kepada masjid untuk dibuat kita punya welfare kita, sedekahkan, wakafkan kepada masjid untuk dibuat van jenazah. Sekarang banyak orang buat macam tu kan. Kita tengok van jenazah, welfare. Jadi semua orang bercita-cita bila dia meninggal besok dia nak naik welfare ke tanah perkuburan kan. Ya, jadi bila kita buat demikian, masa kita hidup, welfare tu kita punya. Kita wakafkan kepada masjid. Tak ada siapa akan pertikaikan sebab harta tu harta kita. Ini sebenarnya pemahaman yang paling asas sekali bila kita bercakap tentang penghartaan ya. Jadi kalau saya ada harta RM1 juta dan semua harta tersebut saya hibahkan ya kepada mana-mana pihak pun ya, sehinggakan saya tak ada harta, zero. Maka adakah terbatal sistem faraid? Faraid tu tetap akan ada. Sistem faraid tu tetap wujud. Cuma bezanya pembahagian faraid itu tidak akan berlaku ke atas harta saya. Sebab saya tak ada harta. Contoh yang paling mudah ialah Sulaiman Al-Raji, pengasas Al-Raji Bank kan. Dia tak ada harta. Semua harta dia dah wakafkan, dia dah hibahkan. Jadi dia tak ada harta. Bila dia mati, adakah sistem faraid atau hukum faraid itu tertakluk kepada harta dia? Tak. Kenapa tak tertakluk? Sebab tak ada harta. Kan ada setengah orang dia tak nak tanggungjawab. Sebab harta ni pun tanggungjawab yang akan ditanya kepada kita selepas kematian kita. Jadi ada setengah orang dia tak nak tanggungjawab tersebut. Dia lupuskan harta dia hari ni masa dia masih hidup. Ya, jadi adakah hibah itu membatalkan sistem faraid? Sebenarnya bukan hibah saja yang menyebab, kalau dia dah hibah semua, bukan hibah saja yang menyebabkan faraid tidak berlaku ke atas harta dia. Dia sedekahkan semua pun ya juga, dia wakafkan semua pun ya juga, dia jual semua pun ya dia juga, dia hibahkan pun semua semua harta dia pun ya juga. Asalkan dia melupuskan harta dia, tak kisahlah hibah ke, sedekah ke, wakaf ke, dia jual ke, asalkan dia telah melupuskan harta dia. Hibah ni adalah salah satu kaedah pelupusan. Kalau dia dah lupus sampai dia dah tak ada harta, maka memanglah tidak ada faraid berjalan ke atas harta dia, ke atas diri dia ya, sebab memang dah tak ada harta. Jadi bukan hibah itu membatalkan faraid ataupun hibah itu menyebabkan faraid tidak berfungsi. Macam saya sebut, terserah kepada kita, ikut keperluan kita. Kalau kita rasa memang masih hidup sekarang kita tidak memerlukan harta langsung, kita nak sedekahkan 100% harta kita, bila kita mati, kita tak ada harta, memang tidak ada hukum faraid yang tertakluk ke atas harta kita. Itu pilihan masing-masing. Ya, jadi pandangan hibah menyebabkan faraid tidak berfungsi dan sebagainya, pandangan itu pun sebenarnya kurang tepat. Ya, sebab dia terserah kepada diri masing-masing. Apa yang kita nak buat bergantung kepada dia. Jadi kalau kita kata, ada pula saya jumpa yang lagi ekstrim Rafiq, dia kata hibah menyebabkan kita berdosa kerana hukum faraid itu tidak berjalan kan. Dia memfatwakan sedemikian rupa, tu fatwa tu. Sebab kalau perbuatan tu dikategorikan sedemikian, maka dia melanggar ajaran Islam tu kan, tu hukum hakam Islam. So itu fatwa tu. Itu pun kurang tepat sebenarnya. Ya, sebab apa? Sebab kalau kita kata membuat hibah itu berdosa, maka Sulaiman Ar-Raji adalah orang yang paling berdosa berjalan di atas muka bumi hari ini. Ya, sebab dia dah wakafkan semua harta dia, dia dah hibahkan semua harta dia, dia tak ada harta, zero. Jadi kita tak boleh mengeneralisasikan sedemikian rupa. Ya, jadi hibah sebenarnya tidak menyebabkan fungsi faraid itu terbatal ataupun tidak berlaku. Ya, ramai orang yang kita jumpa Rafiq, sebenarnya yang dia nak hibahkan harta-harta tertentu aja. Ada harta lain yang akan jadi harta pusaka, faraid tetap berjalan ke atas harta dia.
cumanya tidak berjalan ke atas harta yang telah dihibah. Itu je perbezaan dia. Wallah Silakan. alam. Terima kasih Tuan Haji. Itulah dia berkenaan dengan ni. Hibah ini dia tidak membatalkan sistem faraid. Sebenarnya kalau ikut kefahaman ataupun cara mudahnya Haji, memang tadi istilah pun yang membatalkan faraid. Faraid tidak akan terbatal Betul. sebenarnya. Jadi kita pun tak tahu macam mana ada istilah itu muncul. Biasanya ialah kita faham perlukan penerangan dan perkongsian ataupun pembelajaran berterusan. InsyaAllah kita terus InsyaAllah. mendidik masyarakat supaya memahami. Okey, seterusnya Tuan Haji, ini ada soalan daripada Tuan Hakim Nordin kita, Encik Hakim. Dia tanya sekiranya berlaku pertindihan dokumen, mana yang akan berkuat kuasa? Nah, dulu dia buat dokumen wasiat, lepas tu dia buat pula dokumen hibah. Jadi kalau mati nanti mana yang nak guna? Mana dulu? Itu dia, silakan. Okey, kalau berlaku pertindihan dokumen antara wasiat dengan hibah, mana yang berkuat kuasa? Wasiat ini dia sebenarnya boleh dibatalkan dan boleh ditarik balik pada bila-bila masa. Sebab tadi saya sebut wasiat itu kuat kuasanya semasa hidup. Perbezaan antara wasiat dengan hibah ialah kedua-duanya ada ijab kabul. Maknanya hibah dia berijab kabul hari ni masih hidup, ayah hibahkan rumah ni kepada kamu, ijab. Anak pun sebut saya terima, kabul. So ijab kabul. Hibah, ijab kabulnya berlaku semasa hidup. Jadi kepenguatkuasaan hibah itu berlaku sebaik saja rukunnya dan juga syaratnya sempurna semasa hidup. Itu kita nak kena clear. Wasiat dia ada ijab kabul juga. Bezanya wasiat ijabnya semasa pewasiat hidup. Pewasiat kata saya dengan ini mewasiatkan 1/3 harta saya kepada rumah anak yatim An-Nur contoh. Tetapi kabulnya tidak berlaku semasa hidup. Kabulnya berlaku selepas mati. Apabila harta itu diserahkan kepada rumah anak yatim An-Nur tadi. Jadi maknanya wasiat dia ada ijab semasa hidup. Dia tak ada kabul. Selagi dia tidak ada kabul, maka wasiat itu tidak berkuat kuasa. Jadi contohlah dia bagi rumah, dia buat mula-mula dia buat dokumen wasiat. Saya mewasiatkan rumah ni kepada rumah anak yatim An-Nur. Rumah saya ni kepada rumah anak yatim An-Nur. Wasiat. Kemudian selepas beberapa ketika dia merasakan tak jadilah nak bagi An-Nur, dia boleh mengubah ataupun dia sebaliknya berfikir dia nak hibah pula rumah dia tu kepada anak dia. Jadi harta yang sama dia membuat hibah. Saya dengan ini menghibahkan harta saya kepada anak saya ni dan kepada anak saya nama sekian-sekian, dan anak dia pun sebut saya menerima. Jadi hibah ijab kabulnya berlaku semasa hidup. Apabila berlaku pertindihan itu, maka yang berkuat kuasa adalah hibah. Wasiat ni tadi sebab dia belum berkuat kuasa. Kenapa dia belum berkuat kuasa? Sebab kabulnya tidak berlaku lagi, baru ada ijab saja. Hibah dia berkuat kuasa kerana dia ada ijab dan kabul. Kalau untuk harta yang sama bertembung, kalau persoalan ini ditanya kepada saya, pandangan saya lah. Akhirnya mahkamah syariah lah yang akan memutuskan. Tetapi pandangan saya ialah hibah itu yang berkuat kuasa. Sebab wasiat itu boleh dibatalkan. Kenapa boleh dibatalkan? Sebab kabulnya belum berlaku. Saya bawa contoh wasiat ke wasiat. Saya wasiatkan satu harta ni, saya wasiatkan pada rumah anak yatim An-Nur. Tapi lepas tu saya berubah fikiran. Tak naklah bagi rumah anak yatim, saya nak bagi masjid lah, saya nak bagi Masjid Al-Falah. Harta yang sama. Maka wasiat yang pertama saya buat tadi dianggap batal. Sebab dia sudah ada wasiat yang kedua terkemudian daripada itu. Itu dia punya kedudukan dia. Tapi apa pun balik kepada mahkamah syariah lah untuk mahkamah syariah mengesahkan. Wallahualam. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi saya harap Encik Hakim dapat jelas tentang perkara ini, yang mana ada perbezaan di antara dokumen kedua dokumen, dan kita akan lebih tahu ke mana arahnya. Yalah, kalau buat hibah ni biasanya ada harta tertentu je, contohnya rumah kan. Dalam wasiat kita mungkin tak sebut rumah saja, kita sebut harta-harta yang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat jelaslah. Jadi soalan seterusnya Ji, daripada Puan Fatin ni, ini mungkin kita pernah membicarakan juga pada minggu lepas tentang anak di bawah 18 tahun. Dia ada rumah, joint loan dan dah hibahkan 100% kepada anak lelaki. Jadi kalau dia meninggal dunia, apa jadi pada hibah tersebut? Terbatal ke? Boleh proceed ke? Mungkin nak tahulah situasi untuk anak bawah 18 tahun. Silakan. Sekiranya hibah itu sah rukun dan syaratnya, anak itu tetap merupakan penerima hibah kepada rumah tersebut.
Cuma beza dia disebabkan anak itu di bawah umur 18 tahun, maka kalau ikut prosedur perundangan kita akan dilantik penjaga harta bagi anak tersebut. Ya, siapakah dia penjaga harta? Penjaga harta ni pun minggu lepas saya dah sebut. Kita balik semula kepada Seksyen 80 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 dan tiap-tiap negeri pun, enactment negeri-negeri pun ada peruntukan tersebut. Penjaga harta tu dia akan tengok kepada, kalau ikut dari segi dia punya turutan dia, disebut di situ bapa kandung adalah penjaga harta mutlak untuk anak ni. Bapa kandung Selepas bapa kandung, maka disebut di situ datuk sebelah bapa, iaitu bapa kepada bapa tadi. Ya, selepas itu turutan yang ketiga ialah wasi yang dilantik oleh bapa. Maka turutan yang keempat ialah wasi yang dilantik oleh datuk. Dia ada turutan tu. Kalau tak orang ni, orang ni. Kalau tak orang ni, orang ni. Dia ada turutan dia. Jadi penerima harta ni, untuk pengetahuan Puan Fatin, tetap merupakan anak ni tadi. Cuma siapakah yang menjadi penjaga harta dia? Ya, itulah dia persoalan dia. Sebab tu minggu lepas saya ada sebut, orang-orang yang ada anak bawah 18 tahun, dia kena buat dokumen pelantikan penjaga harta. Dia kena buat pelantikan penjaga harta. Kalau kita di Wasiat Shop, peruntukan untuk penjaga harta ni memang standard kita letak, mesti ada di dalam dokumen pelantikan wasi kita ada sebut tentang pelantikan penjaga harta. Amat penting tu. Ya, sebab kita nak pastikan bahawa harta, memang anak kita terima harta tu, tetapi siapakah penjaga harta dia? Itu elemen yang penting untuk diambil kira. Jadi anak memang tetap dapat. Ya, anak memang tetap dapat, cumanya sebab rumah tu ada joint loan, dekat situlah ada perkiraan tertentu yang kita kena buat, iaitu satu, rumah tu mesti ada MRTT, sebab kita tak hendak rumah tu diwariskan hutangnya kepada anak bawah umur 18 tahun, anak ni nak bayar macam mana, kan? Dan kalau kita bimbang MRTT itu tidak mencukupi, maka kita mesti ada personal takaful, life takaful kita sendiri yang kita boleh ambil untuk kita tampung sebagai kos menampung baki pinjaman sekiranya ada baki pinjaman ni tadi. Jadi ini perkiraan-perkiraan yang ibu bapa ada anak bawah umur 18 tahun kena buat. Ya. Okey, baik, terima kasih Ji. Jadi ada soalan seterusnya daripada Encik Faizal ni pun lebih kurang sama juga untuk anak 18 tahun, bawah 18 tahun. Cuma ayahnya ni dia dah buat wasiat pentadbir, dia buat wasiat pentadbiran, dia dah lantik pentadbir. Jadi dia mungkin nak tahu, Encik Faizal mungkin nak tahu harta tu pergi ke mana? Kalau dia buat dengan satu institusi ni, macam mana prosesnya? Kalau buat dengan Wasiat Shop, macam mana pula? Silakan je. Okey. Pelantikan pentadbir ni, macam saya sebut tadi, di Wasiat Shop kita ada standard clause di dalam dokumen pelantikan wasi kita, di mana kita masukkan elemen pelantikan penjaga harta di situ. Ya. Jadi bila dilantik sebagai penjaga harta, bagi harta-harta yang harta bukan harta taklih, hartanah dan sebagainya, maka pelantikan pentadbir tadi itu boleh dibawa ke mahkamah syariah, sebab mahkamah syariah ada peruntukan untuk mengesahkan pelantikan pentadbir tersebut. Ya, jadi boleh bawa ke mahkamah syariah, dapatkan siapakah dia pentadbir ni tadi, dan perintah itu dibawa semula masuk ke dalam bicara kuasa untuk menentukan proses pengurusan pusaka. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, adakah harta tersebut diambil alih oleh pihak amanah raya? Okey, untuk pengetahuan kita bersama, sekiranya harta itu dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil maknanya si mati meninggalkan harta bernilai kurang daripada 2 juta. Kurang daripada 2 juta, mempunyai harta alih dan harta tak alih. Maknanya ada rumah, lepas tu ada account bank, wang tunai dan sebagainya. Ya. Maka kes itu dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Sekiranya kes itu dibicarakan di pejabat pusaka kecil dan ada si mati meninggalkan wang tunai yang mana ada hak anak di bawah umur 18 tahun. Sekiranya ada wang tunai di bawah anak di bawah umur 18 tahun, pejabat pusaka kecil mengikut prosedur dia memang akan mengarahkan supaya wang tersebut dipegang oleh amanah raya sehinggalah anak ni tadi berumur 18 tahun. Jadi penjaga budak ni tadi, guardian, hadanah dia, penjaga budak ni tadi, boleh berurusan dengan amanah raya untuk mengeluarkan duit bagi keperluan budak ni, sekolah dan sebagainya. Itu amalan biasa. Ya, jadi kalau di pejabat pusaka kecil, memang amanah raya lah yang akan memegang wang tunai bagi pihak, wang atau alih bagi pihak anak bawah umur 18 tahun. Tetapi kalau kes itu bernilai 2 juta ke atas, dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil. Bila bicara di Mahkamah Tinggi Sivil,
Ini teknikal sikit lah, tapi sebab soalan ni tanya saya kena cerita lah kan. Kalau dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil, harta bernilai 2 juta ke atas, Mahkamah Tinggi Sivil ada proses yang dipanggil sebagai guardian ad litem. Guardian ad litem ni ialah penjaga harta untuk budak ni tadi. Ya. Jadi Mahkamah Tinggi dulu guardian ad litem ni dibicarakan di Mahkamah Tinggi, tetapi kebelakangan ni kita dapati Mahkamah Tinggi meminta supaya perintah itu diperolehi daripada Mahkamah Syariah. Jadi kalau balik ke Mahkamah Syariah, dia akan balik semula tengok kepada Seksyen 80 yang saya sebut tadi untuk menentukan siapakah pentadbir harta budak tu. So kalau kes di Mahkamah Tinggi Sivil, harta alih tidak semestinya dipegang oleh amanah raya. Kalau kes di pejabat pusaka kecil, ia akan dipegang oleh amanah raya, kecuali kalau ada perintah-perintah daripada Mahkamah Syariah yang mengatakan harta ni dipegang oleh pihak lain. Itu dia punya situasi dia. Sebab di pejabat pusaka kecil, setakat pengetahuan saya, kalau ada apa-apa perintah daripada Mahkamah Syariah, pejabat pusaka kecil akan patuh. Ya, itu setakat saya, dalam pengetahuan saya. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai anak di bawah 18 tahun dan kita membuat perancangan untuk menghibahkan harta alih ke ataupun harta tidak alih kepada anak-anak kita yang masih lagi bawah 18 tahun, Tuan Haji kita dah berkongsikan kepada anda kaedah-kaedahnya. Perlukan dokumen penjaga harta tersebut. Jadi itu satu, itu persediaan yang mana Tuan Haji pernah sebut sebelum-sebelum ni. Ini antara perkara yang penjaga terlepas pandang kan. Jadi itu adalah perkara yang sangat penting untuk anda laksanakan. Dan berkenaan dengan isu-isu teknikal, ke mana dia akan dibawa, itu memang perlu difahami. Dan tuan dan puan-puan perlu jelas sebab ramai di kalangan kita, mungkin ada yang dah buat hibah ataupun belum, dia kurang jelas proses perjalanannya. Jadi itu yang bila Ilah Haji, dia tak tahu proses, dia ingatkan urus pusaka ni lepas pada faraid, biar faraid yang uruskan, dia ingatkan dah jalan. Rupanya perlu diuruskan oleh pentadbir yang perlu menguruskan harta pusakanya. Itu perkara yang perlu kita sampaikan. Rafiq, dalam pengalaman kita menguruskan harta pusaka orang Islam, pengalaman Wasiat Shop sendiri semenjak 17 tahun yang lepas, isu pelantikan penjaga harta ni memang jarang sangat dipandang oleh orang Islam. Jadi mereka cuma memikirkan tentang harta ni nak bagi siapa, nak bagi anak, nak bagi siapa, ya, tetapi dia tak tengok tentang penjaga harta. So apa yang berlaku apabila ibu bapa, ya, this is reality. Kita biasa jumpa ibu bapa meninggal dunia dalam kemalangan, meninggalkan anak bawah umur. Anak ni tadi, mereka mewarisi harta ibu bapa mereka. Sama ada melalui faraid ke atau hibah ke, mereka mewarisi harta tersebut. Tapi siapa yang akan jadi penjaga harta? Anak-anak ni pula, kebiasaannya dibela oleh nenek, kan? Orang tua tu pun dari segi pengurusan pusaka pun, orang tua tu pun bukan tahu sangat pun, kan? Kecuali lah kalau nenek dia bekas pengarah pusaka kecil, persekutuan ke apa kan, dia tahulah kan. Tapi kalau orang kebanyakan, dia tak tahu. Jadi itu isu-isu yang selalu timbul. Ya. Kita jumpa banyak kes bila berlaku kematian kepada ibu bapa serentak, ada anak bawah umur 18 tahun, memang bermasalah. Pengalaman kita Rafiq, masa saya mula bercakap tentang topik ni tahun 1998 sehingga lebih kurang tahun 2005, 2007 macam tu, bila kita bercakap pasal harta pusaka ni, yang concern, yang ambil berat ialah orang-orang yang sudah berumur. Sebab mereka merasakan bahawa dah tak ada apa nak kejar dalam hidup, inilah dia masanya nak fikir tentang harta apa nak bagi siapa. Tetapi hari ini kita nampak ni kebelakangan 10 tahun kebelakangan ni, orang yang mula mengambil berat, pelanggan-pelanggan Wasiat Shop sebenarnya majoritinya adalah pelanggan yang mempunyai anak di bawah umur 18 tahun. Ya, ini satu perkembangan yang menarik lah. Bukan kata orang yang berumur tak buat perancangan harta, mereka pun buat. Tapi orang muda lagi terbuka untuk buat ni sebab bila kita dah didik mereka dengan isu-isu yang timbul tentang penjaga harta anak ni, dia nampak kepentingan. Kalau apa-apa berlaku kepada dia, anak dia bawah umur 18 tahun, lagi susah situasi anak tu berbanding dengan orang yang sudah berumur, meninggal dunia, anak dah bekerja, dah ada keluarga sendiri. Yang itu anak-anak tak kisah. Mak bapak meninggal dunia pun dari segi harta pusaka anak-anak tak terdesak sangat. Tapi kalau yang bawah umur 18 tahun ni, yang sedang belajar dan sebagainya, memang situasi mereka akan sangat-sangat terdesak. Sebab itulah saya selalu nasihatkan orang Islam di Malaysia yang ada anak bawah umur 18 tahun, buatlah pelantikan penjaga harta supaya mudah urusan anak-anak ni tadi. Kesian dia. InsyaAllah, terima kasih Tuan Haji. Okey,
Jadi ada juga soalan daripada Puan Nur Masrurah. Dia dah mention dah soalan dia nak cakap ada anak perempuan ni nak bawah umur 18 tahun. Jadi semoga penjelasan itu dapat disampaikan kepada Puan Masrurah kita, moga jelaslah tentang isu anak bawah umur ni tadi. Jadi Ya. sebenarnya nak tahu kaedah ataupun boleh ke tidak nak hibah rumah yang dalam pinjaman ni. Sama juga soalan dengan Tuan Adli kita, macam mana rumah yang masih dalam pinjaman. Mungkin Tuan Haji boleh jelaskan secara ringkas sebab kita ada banyak soalan-soalan yang menyusul ni Haji, tentang Okey. rumah yang masih dalam pinjaman ni boleh ke tidak hibah sebenarnya. Okey. Wasiat Shop, kita telah membuat satu penyelidikan ilmiah dengan Universiti Kebangsaan Malaysia tentang hibah harta bercagar. Maknanya hibah yang masih dalam cagaran bank, ya, pinjaman bank, boleh dihibah atau tidak. Hasil dapatan penyelidikan tersebut, kita mendapati bahawa mengikut syarat-syarat yang tertentu, hibah boleh dibuat untuk rumah yang masih ada dalam pinjaman. Tetapi dia ada syarat-syarat dia lah. Dan syarat-syarat inilah yang Wasiat Shop dah aplikasikan ke dalam model perkhidmatan hibah harta bercagar kita. Jadi tidak ada masalah untuk dihibahkan rumah yang masih ada dalam pinjaman. Dan untuk pengetahuan Cik Adli dan juga Puan Nur Masrurah tadi, memang pun sudah ada di Mahkamah Syariah mengesahkan kes bagi harta yang masih dalam cagaran. Memang dah ada dah. Boleh buat, tak ada masalah. Tetapi kenalah buat dengan organisasi yang tepat yang mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Wasiat Shop, kita buat penyelidikan ilmiah. We are the only trust company di Malaysia yang invest. Kita melabur banyak dalam penyelidikan ilmiah sebab kita nak pastikan bahawa apa yang kita buat itu benar-benar menepati hukum syarak, menepati boleh dilaksanakan mengikut undang-undang syariah dan boleh berkuat kuasa yang membolehkan hasrat penghibah ni tadi tercapai. Cumanya Cik Adli, Puan Nur Masrurah, macam saya sebut sebelum ini, ada perkiraan-perkiraan tertentu. Perkiraannya ialah tentang yang pertama, rumah tu mesti ada MRTT, ya. Yang kedua ialah kalau kita bimbang MRTT ni tadi tak cukup untuk cover baki pinjaman yang masih berbaki bila kita mati nanti, maka kita kena ada takaful life yang boleh membantu untuk membayarkan baki pinjaman. Sebab anak kita bawah umur 18 tahun. Dia boleh dapat rumah tu, tak ada masalah. Mahkamah Syariah boleh luluskan, tak ada masalah. Tetapi bila dia nak terima harta tersebut, ada liability di situ. Jadi perkiraan-perkiraan itulah yang boleh yang perlu difikirkan. Jadi Puan Nur Masrurah dan juga Cik Adli boleh hubungi mana-mana kawan-kawan kita yang ada di dalam chat ni, ya, sahabat-sahabat dai-dai Wasiat Shop untuk mendapatkan maklumat secara terperinci, insya-Allah. Tapi boleh, tak ada masalah, boleh buat hibah bagi rumah dalam pinjaman. Okey. Haji, mungkin soalannya daripada Puan Masrurah juga. Maksudnya kalau tadi anak yang di bawah umur, tapi kalau anak angkat ni boleh ke tidak ataupun sama ke tidak dia punya kaedahnya kalau hibah ni? Ringkas. Okey, kaedah dia sama. Cuma perbezaan dia ialah dari segi pelantikan penjaga harta tadi. Sebab bagi orang yang ada anak angkat, sebab itu saya nak galakkan kepada rakyat Malaysia, kalau orang yang ada anak angkat, dapatkan sijil pengangkatan rasmi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ya, sebab apabila kita ada sijil pengangkatan rasmi, maknanya ada sijil anak angkat ni tadi memang kita ibu bapa angkatnya, maka dari segi penjaga harta tadi kita boleh lantik sesiapa yang kita kendaki. Ya, sebab kita dah ada sijil pengangkatan tadi. Kalau kita tidak ada sijil pengangkatan tadi, kita boleh juga lantik penjaga harta sesiapa sebab dia bawah 18 tahun kan. Kita boleh juga lantik penjaga harta adik-beradik kita dan sebagainya, tetapi dia punya perjalanan proses dekat Mahkamah Syariah tu akan jadi lebih panjang dan mencabar. Kan? Kalau dia dah ada sijil pengangkatan, tak ada masalah. Dia boleh lantik penjaga harta. Yang itu boleh berkuat kuasa. Okey, terima kasih. Jadi harap dapat dijelaskanlah ataupun dapat penjelasan daripada Tuan Haji, Puan Nur Masrurah, insya-Allah. Okey. Seterusnya Tuan Haji, kita ada satu soalan juga berkenaan dengan rumah yang dalam bercagar juga, ya. Dan biasalah daripada Puan Nur Hayati ni, suami beli rumah belum selesai bayaran hutang, isterinya meninggal, ya. Macam mana kedudukan rumah itu? Jadi nak tahu situasinya lah. Silakan Haji. Oh, ini maknanya pembelian rumah secara bersama lah ni. Suami dan isteri sama-sama membeli rumah, loan pun atas nama suami dan isteri, kemudian isterinya meninggal dunia. Jadi bagaimanakah kedudukan rumah itu? Adakah boleh difaraidkan kepada waris isteri iaitu anak-anaknya
untuk harta sepencarian. Okey, harta sepencarian sebenarnya suami yang boleh tuntut daripada bahagian isteri. Kalau kata mereka beli secara bersama, kalau tidak ada dokumen yang mengatakan sebaliknya, maknanya pemilikan rumah tadi tu setengah bahagian suami, setengah bahagian isteri. Ya, isteri meninggal dunia. Bila isteri meninggal dunia, bahagian isteri yang setengah ni tadi sudah pun menjadi harta pusaka dia yang perlu diagihkan kepada waris dia mengikut hukum faraid. Cumanya kerana bahagian itu masih lagi ada pinjaman, so tak bolehlah nak diagihkan kepada waris-waris sebab ada pinjaman lagi. Kena dilantik pentadbir bagi bahagian tersebut untuk menyelesaikan hutang ini tadi. Ya, itu dari segi harta pusaka. Dari segi harta sepencarian, kerana suami isteri ni membeli rumah secara bersama, dan saya percaya suami isteri yang membeli rumah secara bersama, mereka ada sumbangan bersama terhadap rumah tersebut. Renovate, apa semua, belanja keluar sama-sama. Ya, jadi bila isteri meninggal dunia, setengah bahagian isteri ni tadi, suami boleh tuntut harta sepencarian daripadanya. Jadi kalau suami nak tuntut harta sepencarian daripadanya, ni kena bawa pergi ke mahkamah syariah lah. Sebab mahkamah syariah saja yang boleh mengesahkan perkara tersebut. Ya, jadi boleh tuntut suami yang tuntut, bukan anak-anak. Anak-anak tak boleh tuntut harta sepencarian, walaupun dalam kes-kes yang mutakhir ni ada percubaan anak-anak untuk menuntut harta sepencarian, tapi itu cerita yang lain lah. Ya, mak dah mati, bapak kahwin lain, bila dia tengok bapak dia kahwin lain, sudah kata dia, nanti harta mak kita, bapak dapat harta daripada mak tadi, nanti harta mak kita, mak tiri kita pula yang dapat, baik kita tuntut harta sepencarian. Itu perkembangan terbaru kes-kes yang mutakhir yang ada sekarang, tapi itu kita bincang waktu lain lah. Untuk soalan Puan Nurhayati, bahagian isteri tadi, ya, harta pusaka dia perlu diagihkan kepada waris-waris yang mengikut hukum faraid. Cuma dari segi pentadbiran tak boleh diagih sekarang. Cuma dilantik pentadbir, sebab pentadbir lah yang perlu menguruskan untuk pembayaran ataupun pelunasan setengah bahagian loan isteri tadi. Lepas dah habis bayaran tu, barulah setengah bahagian tu diulang bicara untuk diserahkan balik kepada waris-waris mengikut hukum faraid. Wallahualam. Jadi dalam keadaan macam ni, sebenarnya suami kalau dan isteri yang membeli rumah secara bersama 50-50, suami setengah bahagian hibahkan kepada anak-anak, isteri setengah bahagian hibahkan pada anak-anak. Jadi bila suami atau isteri meninggal dunia atau siapa-siapa pun meninggal dunia, bahagian dia yang setengah tadi akan pergi pada anak-anak. Seorang lagi meninggal dunia, suami meninggal dunia, bahagian yang setengah tu pergi pada anak-anak, maka anak-anak lah yang dapat 100%. Itu kaedah yang lebih sesuai untuk dibuat. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi secara kesimpulannya, suami isteri yang membuat ataupun memiliki rumah secara pinjaman, secara joint loan, yang masih lagi dalam hutang, yang sama-sama bayar, ya, dua-dua kena buat hibah. Itu cara mudah juga. Dua-dua kena buat hibah. Hibahkan kepada anak-anak. Bukan suami saja yang buat, isteri pun kena buat je. Okey. Okey, baik Haji. Soalan seterusnya. Ni daripada Puan Amirah Yazan. Tadi dia kata dia baru join live ni. Selamat datang kepada Puan Amirah. Ya. Tapi Puan Amirah ni Ji, mungkin latar belakangnya seorang perunding takaful, buat hibah takaful. Jadi alhamdulillah dia mungkin ada berjumpa dengan beberapa prospeknya yang bertanya tentang urusan faraid bila takaful ni kan. Jadi ni soalan ni berkenaan dengan takaful Haji. Mungkin takaful ni hibah ke tidak kan? Jadi silakan Haji, macam mana? Silakan. Ya, kedudukan hibah takaful tu memang dah jelas di dalam jadual 10 IFSA 2013, Islamic Financial Services Act 2013. Itu memang dah jelas lah kedudukan hibah takaful ya. Tetapi dia kata, Puan Amira, Cik Amira kata boleh tak saya suggest kepada WhatsApp Shop untuk handle? Boleh sangat sebenarnya kan. Macam mana caranya? Cara yang paling mudah ialah Puan Amira, Cik Amira boleh berhubung dengan mana-mana sahabat-sahabat kita yang di dalam chat sekarang ni ya, di dalam chat sekarang ni ada banyak kawan-kawan kita, boleh berhubung dengan mereka, mereka boleh bantu sebenarnya. Sebab memang kita tahu bahawa perunding-perunding takaful ni, bila tuan-tuan dan puan-puan mempromosikan hibah takaful, tuan-tuan akan berjumpa dengan orang yang akan tanya, okey, saya nak hibah takaful saya ni, saya nak hibah kepada isteri. Okey, selesai. Isi borang semua selesai. Lepas tu dia akan tanya lagi, tapi kalau rumah ni saya nak hibah pada isteri macam mana? Jadi perunding takaful memang jumpa banyak soalan macam tu. Jadi kita menggalakkan perunding-perunding takaful boleh bekerjasama dengan sahabat-sahabat kita yang ada dekat dalam ni untuk memperkenalkan kaedah hibah hartanah
hibah rumah yang masih dalam pinjaman, boleh perkenalkan kepada sahabat-sahabat kita ni, pelanggan yang berminat, mereka boleh bantu dan boleh bekerjasama dengan mereka lah. Kan? Boleh, tak ada masalah. Memang selalu kita jumpa soalan-soalan begini. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi untuk makluman Puan Amirah, Sila, Rafiq. sememangnya ya Ji? Baik, sememangnya kita amat memerlukan orang kata perunding-perunding yang buat hibah takaful ni kan, bersama-sama dengan wasiat Syok Berhad terutamanya, sampaikan kepada masyarakat. Sebab apa? Supaya mereka mampu lagi merancang dengan takaful yang dihibahkan itu, mungkin kepada isteri dan kepada sesiapa saja yang mereka hasratkan, insyaAllah. Okey, baik, terima kasih Ji. Baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya masih lagi ada soalan, silakan, kita insyaAllah kita akan teruskan, kita akan cuba, boleh Ji sampai 10.30 insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Okay. Dah makan kecil. Okey. Okey Ji, kita ada soalan lebih kurang juga, lebih kurang macam Puan Amirah tadi berkenaan dengan hibah takaful. Jadi Cik Saiful Niza kita ni, dia cakap ramai yang keliru dengan hibah takaful ni. Dia kata boleh uruskan pusaka. Boleh ke tidak sebenarnya? Adapun perlu buat apa-apa ke macam mana? Just buat hibah boleh selesai pusaka ke macam mana? Silakan Ji. Ya, terima kasih Cik Saiful. Ini pun soalan yang sebenarnya banyak ditanyakan kepada kita. Sebab ada dipromosikan bahawa tak perlu buat hibah harta, kata dia. Buat hibah takaful aja. Hibah takaful akan selesaikan semua masalah. Sebenarnya pandangan itu tidak tepat, ya, sebab atas namanya hibah takaful, polisi takaful tu, manfaat takaful itu, suami hibah kepada isteri. Suami mati, ya. Bila suami mati, isteri dapat 1 juta manfaat takaful tu. Bila isteri dapat 1 juta manfaat takaful tu, atas namanya hibah. Sebab hibah ni maksud dia pemberian di atas dasar kasih sayang. Atas namanya hibah, 1 juta tu sebenarnya jadi milik isteri. Bila jadi milik isteri, terserah kepada isteri lah dia nak guna duit tu berbelanja untuk apa, terserah pada dia. Sebab ada saya dengar juga orang promosikan kalau ada hibah takaful tak ada masalah faraid. Sebab apa tak ada masalah faraid? Duit hibah takaful tu nanti boleh digunakan untuk menebus bahagian faraid yang lain. Okey, saya bagi senario. Si mati meninggal dunia. Waris faraid yang berhak ke atas harta dia ialah isteri, anak dan ibu bapa dia. Kita ambil yang ini je, waris Quranic S saja, yang dekat aja. Kita tak payah pergi jauh cerita pasal adik-beradik ke apa ke, semua tak payah. Ni je, ya. Isteri ada polisi takaful, dinamakan sebagai penerima hibah bersyarat untuk polisi takaful suami, ya. Jadi ini tiga orang, 3 kategori waris, ya. Bila berlaku kematian, isteri dapat polisi takaful, manfaat takaful suami 1 juta kerana suami letakkan dia sebagai penerima hibah kepada hibah takaful tadi, ya. Jadi bila dia dapat 1 juta, dia nak tebus bahagian faraid pak mentua dengan mak mentua dia. Sebab pak mentua dengan mak mentua dia ada bahagian 1/6 setiap seorang. Harta si mati bukan sahaja polisi takaful, ada rumah, ada akaun bank, ada kereta dan sebagainya, ya. Jadi dia nak tebus bahagian mak mentua, pak mentua dia yang 1/6 tadi, dia nak bayar dengan wang tunai yang dia dapat daripada manfaat takaful tadi yang diterima sebagai penerima hibah. Kalau mak mentua dengan pak mentua dia kata, kami tak naklah bahagian kami ditebus ni, kami nak tuntut bahagian kami ni, terutamanya terhadap rumah banglo ni, kami nak tuntut bahagian kami, ya. Maka bahagian mak dengan bapak tadi tu tak boleh ditebus. Walaupun si isteri ada wang tunai 1 juta, tapi dia tak boleh tebus bahagian tu sebab penebusan bahagian itu adalah hak mak mentua dan pak mentua dia. Kalau mak mentua, pak mentua dia tak nak ditebus, tak boleh ditebus. Jadi selesai tak masalah pusaka dengan hibah takaful semata-mata? Tak selesai. Tak selesai masalah tu. Jadi pandangan itu kurang tepat sebenarnya. Hibah takaful boleh selesaikan urusan pusaka. Yang saya biasa juga dengar, duit manfaat takaful ini boleh digunakan untuk membayar fee pengurusan pusaka. Ya, itu pun saya biasa dengar juga, dan dia balik kepada prinsip hibah tadi tu. Prinsip hibah ialah duit itu sudah pun menjadi pemilikan isterinya, jadi milik isteri. Jadi isteri nak guna duit itu untuk bayar fee pengurusan pusaka pada lawyer ke tak nak guna ke, itu hak isteri sebenarnya. Tuntutan pengurusan harta pusaka, fee itu sebenarnya adalah tuntutan ke atas harta pusaka si mati, bukan tuntutan daripada hibah takaful dia. Maknanya si mati
ada meninggalkan wang tunai 500,000 contoh. Wang tunai 500,000 dalam akaun bank dia, maka wang tunai itulah yang digunakan untuk membayar fee pengurusan pusaka. Bukan duit hibah takaful yang isteri terima tadi tu. Jadi ada banyak misconception yang orang tak faham tentang hibah takaful dan juga hibah harta ni. Kalau orang tanya saya jawab, rumah hibahkanlah pada isteri. Hibah takaful hibahkan pada isteri. Jadi bila matinya suami, hibah rumah ni tadi memang sudah menjadi milik isteri melalui hibah hartanah tadi. So tak perlulah isteri nak keluar duit lain, nak tebus bahagian pak mentua dia, dah tak perlu dah, sebab rumah tu memang dah dihibahkan pada dia. Itu jalan ringkas yang lebih mudah sebenarnya berbanding dengan kita nak bergantung segala-galanya kepada hibah takaful. Itu dia punya situasi dia. Terima kasih Cik Saiful. Soalan ni memang banyak masyarakat terkeliru. Terima kasih juga kepada Tuan Haji di atas penjelasan yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita bertanggungjawab. Yang ada di dalam FB Live kita, Pusaka Malam Jumaat pada malam ini, perlu bertanggungjawab juga. Pemahaman ini perlu disampaikan, yang mana hibah takaful tidak menyelesaikan urusan pusaka. Jadi sampaikan pemahaman itu kepada rakan-rakan dan kenalan keluarga kita dekat, insya-Allah. Baik Haji, seterusnya, ini soalan daripada Puan Nur Salnizah. Dia ini isu atau posisi pencarian ataupun lebih kepada isu penama lah ataupun nama kat rumah ni lah. Suami ni tak beri sumbangan langsung terhadap rumah yang dibeli atas nama isteri. Maknanya rumah tu mungkin nama isteri lah. Adakah suami berhak dapat bahagiannya yang dikira harta sepencarian itu? Dalam kes macam ni boleh tak isteri buat hibah kat atas rumah tersebut? Silakan Ji. Okey, prinsip tuntutan harta sepencarian ialah suami boleh tuntut daripada harta isteri, isteri pun boleh tuntut daripada harta suami. Itu prinsip asas dia. Kewujudan ikatan pernikahan itu, ikatan perkahwinan itu adalah asas yang boleh digunakan untuk menuntut harta sepencarian. Walaupun suami ni tadi tidak memberi, contohlah suami ni kita biasa dengar suri rumah tangga dulu Rafiq kan. Sekarang ni kita jumpa kes sura rumah tangga kan. Suami yang duduk menjaga rumah, isteri yang ligat bekerja mencari rezeki kan. Jadi sebenarnya ada sumbangan secara tidak langsung di situ. Kecuali lah kalau suami ni memang langsung tak bertanggungjawab terhadap ahli keluarga, kemudian tak menanggung apa-apa pun, itu cerita lain lah. Tapi kalau suami ni ada sumbangan, menjaga anak-anak di rumah, hantar anak pergi sekolah, jemput anak sekolah apa semua tu, dan situasi itu membolehkan dia menuntut harta sepencarian. Tapi apa pun yang akan menentukan sama ada suami ni berhak atau tidak mendapat harta sepencarian adalah mahkamah syariah. Dan mahkamah syariah melihat kepada satunya adalah bukti. Adakah suami ni membayar loan rumah ni tiap-tiap bulan dia bayar sebahagian ke apa ke, ataupun saksi. Bukti dan saksi adalah dua perkara yang mahkamah syariah akan ambil kira dalam menentukan sama ada suami ni layak atau tidak menuntut harta sepencarian. Memang ada kes di mahkamah syariah di Malaysia, suami dapat harta sepencarian. Memang ada kes dituntut daripada isteri. Jadi sama ada dia layak dapat atau tidak dan berapa banyak dia layak dapat, itu adalah keputusan daripada mahkamah syariah. Jadi dalam kes ni, boleh tak isteri membuat hibah ke atas rumah tersebut? Okey, ini pun satu persoalan juga. Isteri hibahkan rumah kepada anak. Dihibahkan rumah kepada anak. Selepas isteri hibahkan rumah kepada anak, maka suami tuntut harta sepencarian. Jadi yang akan menentukan juga sama ada tuntutan harta sepencarian itu mengatasi hibah yang dibuat ataupun sebaliknya adalah mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan melihat kepada situasi. Jadi dalam kes macam ni sebenarnya sebaiknya ialah kita rancang dulu, daripada kita tak rancang apa-apa, kita rancang dulu. Sekurang-kurangnya bila kita dah merancang Puan Sanizah, sekurang-kurangnya kita sudah pun ada persediaan. Daripada kalau kita tak rancang apa-apa, maka dia akan jadi orang kata free for all lah kan. Jadi boleh buat hibah, tak ada masalah, sebab asasnya rumah itu adalah milik isteri kan. Rumah tu adalah milik isteri. Jadi bila milik isteri, terserah kepada isteri lah dia nak hibahkan kepada siapa. Tetapi selepas tu suami tuntut pula rumah tu sebagai harta sepencarian, biar mahkamah menentukan. Tapi sekurang-kurangnya isteri ni tadi sudah menghibahkan rumah dia kepada anak-anak. Wallahualam. Betul. Terima kasih Tuan Haji Arifin di atas penjelasan. Jadi saya sangat
terima kasihlah kepada Tuan Haji di atas perkongsian kita berkenaan dengan segala persoalan-persoalan diajukan oleh penonton-penonton kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Haji kita nak buat iklan sikit je ya. Oh ya, Kepada sila. tuan-tuan, sebab kita tadi dapat banyak soalan yang tentang anak bawah 18 tahun, rumah dalam pinjaman kan. Jadi kita sehingga 28 Februari, untuk makluman tuan-tuan dan puan, sehingga 28 Februari 2021 kita membuka promosi kepada anda semua. Terutamanya golongan kritikal yang perlu membuat hibah. Diskaun 30-50% komprehensif untuk hibah hartanah komprehensif dan juga pewarisan perniagaan. Tapi kita nak fokuskan kepada hibah hartanah komprehensif. Golongan kritikal perlu dengar, yang perlu membuat hibah rumah yang dalam pinjaman, rumah yang beli seorang suami dengan isteri, yang ada anak bawah 18 tahun, anak kecil-kecil. Perlu buat perancangan, ambil peluang ini insyaAllah sehingga 28 Februari. Boleh hubungi dai-dai pewarisan kita yang ada di dalam ruangan ini insyaAllah. Ya, yang mana juga sampaikan kepada rakan-rakan dan kenalan kita yang ada anak angkat, perlu merancang sekarang. Ya, jadi insyaAllah kita ambil peluang ini memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa komprehensif? Tanya kepada dai kita. Okey, baik insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Okey Ji, seterusnya kita ada soalan daripada Puan Siti Iziana. Soalan ni sangat menarik sebenarnya. Ya, jarang kita dengar. Tadi kita dengar asyik rumah dalam pinjaman ni kan. Ini pun dalam pinjaman juga. Cuma status ya, suaminya bukan warga negara. Ada seorang saja anak perempuan. Ini kritikal ke tidak sebenarnya ni kan, anak perempuan saja ni. Jika saya meninggal, rumah saya adakah dikira harta sepencarian? Juga lebih kurang macam tadilah. Jadi macam mana dia nak pastikan rumah itu sampai pemilikannya kepada anaknya sahaja? Silakan. Okey, bagi tanah yang reserve Melayu, lot bumi lah ni orang biasa panggil lot bumi. Tanah reserve Melayu memang yang bukan warga negara tidak boleh untuk memiliki harta tersebut ya. Dan setiap negeri mempunyai majlis mesyuarat kerajaan negeri masing-masing ya. Jadi kalau dalam kes di mana suaminya adalah bukan warga negara, anaknya adalah anak perempuan sahaja, dari segi hukum faraid jelas yang itu tak ada masalah. Suami ada bahagian sebanyak 1/4, anak perempuan tunggal tadi ada bahagian sebanyak setengah. Kalau ada baki tadi, kalau ibu bapa dia masih ada, ibu bapa dia dapat 1/6 dan juga bapa akan dapat baki lah sebab anak perempuan tunggal seorang ya. Tapi kalau ibu bapa tak ada, adik-beradik ada bahagian. Jadi dari segi faraid kedudukan tu jelas. Inilah orang-orang yang berhak mengikut hukum faraid ya. Tetapi bila datang ke bicara kuasa, isu dia ialah perintah pembahagian tidak boleh dibuat kepada suami ni tadi sebab suami bukan warga negara. Ya, sebab apa? Sebab bila dia bukan warga negara untuk tanah reserve Melayu, dia memang tidak boleh mendaftarkan nama dia sebagai pemilik kepada tanah tersebut. 1/4 bahagian tadi saya sebut faraid tadi, 1/4 bahagian dia tak boleh nak daftarkan nama dia sebab tanah tu adalah tanah reserve Melayu. Jalan yang ada ialah dilantik pentadbir untuk dia. Seorang pentadbir dilantik dan di sini pejabat pesaka kecil akan menentukan siapa pentadbir yang layak dilantik. Dilantik seorang pentadbir bagi mewakili si suami ni tadi dan juga mewakili anak perempuan dia sebab anak perempuan dia di sini dia tak sebut bawah umur atau atas umur ya. Jadi kalau kata anak perempuan tu dah lebih daripada 18 tahun, bahagian anak perempuan tu boleh didaftarkan terus, tapi kalau dia bawah 18 tahun akan dilantik pentadbir tadi ya. Jadi urusan ni tidak akan selesai secara straightforward macam tu saja ya. Itu komplikasi yang timbul apabila rumah kita tanah reserve Melayu dan waris kita adalah bukan warga negara. Pilihan lain ialah kita boleh buat permohonan dekat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk meluluskan supaya nama suami ni tadi boleh dimasukkan ke dalam grant. Jadi it's a case to case basis lah, bergantung kepada kerajaan negeri masing-masing dan bergantung pada polisi kerajaan negeri. Sebab polisi kerajaan negeri ni dia tentang tanah ni dia selalu ada perkeliling-perkeliling terbaru bagi negeri-negeri yang berkenaan ya. Jadi kita tak boleh nak cakap standard sebab setiap negeri treatment dia berbeza-beza. So memang ada komplikasi sekiranya suami bukan warga negara ya. Dan disebut dekat sini, jika saya meninggal adakah rumah saya dikira sebagai harta sepencarian? Okey, again suami tu boleh tuntut rumah ni tadi sebagai harta sepencarian, dia kena pergi ke mahkamah syariah lah untuk dituntut.
Ya, tetapi mahkamah syariah lah yang berhak untuk menentukan berapa banyak bahagian ataupun adakah suami ni berhak atau tidak mendapatkan harta sepercarian, hak harta sepercarian ke atas rumah tersebut. Ya, itu keputusan mahkamah syariah. Tetapi dia akan jumpa masalah yang sama juga. Kalaupun mahkamah syariah luluskan tuntutan harta sepercarian terhadap rumah tersebut, dia akan jumpa masalah yang sama. Nama dia tidak boleh didaftarkan di pejabat tanah kalau rumah itu adalah reserve Melayu. Ya, jadi dia tak menyelesaikan masalah dekat situ. Ya, kalau ada anak perempuan saja, kalau kita nak pastikan anak perempuan tu saja yang akan mendapat rumah tersebut, maka boleh guna kaedah hibah. Suami ni tadi kita boleh compensate dengan cara yang lain, sebab kalau walaupun dia bukan warga negara, tapi untuk harta pusaka yang lain, contoh wang tunai, kereta ke, dia boleh dapat, itu tak ada masalah. Yang rumah reserve Melayu ni susah untuk didaftarkan nama dia. Ya, jadi memang ada komplikasi sikit lah bagi kalau suaminya bukan warga negara atau isteri bukan warga negara, memang dia akan ada komplikasi kat situ. Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya bila dengar Haji buat penjelasan ni yang tentang status-status orang kata hartanah dan kaedah-kaedah apa prosedur yang kena buat ni, bila kita dengar Haji ni peribadi saya ni macam masya-Allah banyak betul prosedur-prosedur nak buat perancangan ni. Jadi kalau kata mudahnya leceh betul tapi tuan-tuan dan puan, itulah hakikatnya. Ya, sebab kalau bukan tuan-tuan yang nak rancang, siapa lagi? Kalau kata bunyi kancak kasar sikit, saya minta maaf tuan-tuan, saya minta maaf dulu. Yalah, kita pandai beli harta, tapi kalau tak pandai urus sayang. Pandai beli tapi tak pandai urus tuan-tuan, itu adalah tanggungjawab anda. Anda punya harta, pastikan dia diuruskan dengan baik, itu tanggungjawab anda. Ya, baik. Seterusnya Ji. Tapi ya, sila Ji. Sebelum tu saya nak potong sikit tambah apa yang Rafiq cakap tadi tu. Sebab itulah apabila kita merancang harta ni selesai dokumen aja. Ramai orang ingat aku dah buat dokumen hibah, aku dah buat dokumen wasiat, selesai dah. Dah tak payah nak buat apa-apa dah. Semua settle lah. Ramai yang ingat macam tu. Sebenarnya merancang harta, membuat dokumen ni hanyalah 30% daripada proses saja. Ada 70% lagi yang belum berlaku. Berlakunya 70% ni bila? 70% ni berlaku selepas kematian kita. Nak turun naik mahkamah, nak apply, kalau macam kes bukan warga negara tadi tu, nak apply kepada MNKN, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan sebagainya. Prosedur yang perlu dilalui tu 70% berlaku selepas kita mati. Jadi saya sekarang ni saya didik masyarakat di Malaysia buang pemikiran bahawa okey, aku dah buat dokumen hibah, selesai dah kerja aku. Dah nanti anak-anak senang lah dah buat dokumen hibah. Dia punya perlaksanaan itu yang paling susah sekali sebenarnya. Buat dokumen tu senang. Sebab itu kita kena buat satu dengan organisasi yang profesional macam Wasiat Syok Berhad. Yang kedua ialah kita kena buat dengan syarikat amanah. Sebab kelebihan syarikat amanah ni ialah dia ada unsur perpetuity atau kelangsungan perniagaan. Saya dah mati lama dah. Wasiat Syok masih lagi beroperasi macam biasa sebab kita dari segi undang-undang kita memang tidak boleh tutup operasi. Dari segi undang-undang kita memang tak boleh tutup operasi. Dia berbeza dengan syarikat-syarikat biasa. Syarikat biasa dia nak tutup operasi senang je. Anytime dia boleh buat board resolution, tutup operasi. Wasiat Syok tak boleh. Sebab kita ni buat dokumen hari ni, kita mungkin tak mati besok. Kita mungkin mati 15 tahun akan datang. 15 tahun akan datang, organisasi yang buat dokumen kita ni masih wujud ke tidak? Ini satu persoalan yang masyarakat kena faham. Ya. Jadi terbaik, cara yang terbaik ialah rancanglah harta dengan syarikat amanah yang mana kelangsungannya terjamin. Ya, berbanding dengan syarikat bukan amanah, individu yang mungkin besok boleh tutup kedai, mungkin besok boleh basuh tangan dan jalan macam tu je. Sebab dokumen, saya ingatkan buat dokumen saja tidak menyelesaikan keseluruhan proses. Ya, dia 70% tu yang orang tak nampak kat belakang tu, Rafiq. Haji jelas macam ni, saya rasa 70% lagi besar. Lagi banyak lagi perkara yang perlu diluruskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah saranan daripada Tuan Haji kita yang menyatakan bahawa laksanakanlah hibah, rancanglah harta anda di syarikat amanah. Itulah dia antara kekuatan terutamanya Wasiat Syok Berhad, syarikat amanah patuh syariah terbesar di Malaysia. Dan ingat tagline kita, rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. InsyaAllah kita memudahkan 30% urusan tuan-tuan dan puan-puan semasa hidup, 70% juga insyaAllah jaminan kita memudahkan juga selepas anda meninggal insyaAllah. Okey.
Kita teruskan lagi soalan daripada saudara Huzairin, ya, jika wasi dilantik, dokumen adalah individu semasa hidup boleh pemilik harta dan klausa pembagi harta juga dibuat. Adakah wasi yang dilantik boleh mendapat kuasa wasiat daripada Mahkamah Tinggi? Silakan. Okey, apabila kita buat wasiat ni dah ada dua jenis. Satu ialah wasiat agihan. Kita nak mengagihkan harta kepada siapa. Yang ini dia akan tertakluk kepada Mahkamah Syariah. Ya. Yang kedua, kita ada wasiat yang melantik wasi. Soalan yang Cikgu Zai tanya ni ialah wasiat yang melantik wasi. Saya masih hidup, saya dah buat wasiat, saya lantik isteri saya sebagai wasi. Adakah wasi itu akan mendapat probate, bukan kuasa wasiat ni, mendapat geran probate dari Mahkamah Tinggi. Okey. Kita nak kena faham apabila kita buat wasiat melantik wasi, wasiat yang melantik wasi ni sekiranya kes kita di Pejabat Pesaka Kecil. Tadi saya dah ulang, saya dah sebut mula-mula tadi kan. Pejabat Pesaka Kecil maknanya harta kita kumpul kurang daripada 2 juta. Ada harta alih dan harta tak alih kurang daripada 2 juta. Kes itu dibicarakan di Pejabat Pusaka Kecil. Pejabat Pusaka Kecil ni biasanya terletak dekat pejabat tanah. Mereka bukan mahkamah tetapi mereka menjalankan fungsi seperti mahkamah berdasarkan Akta Pembahagian Pesaka Kecil 1955, ya. Jadi waris-waris semua pergi bicara. Ini dipanggil orang kita biasa panggil bicara kuasa, ambil kuasa kan. Kadang-kadang orang kita kata ambil kuasa dekat pejabat tanah. Sebenarnya dia bukan ambil kuasa dekat pejabat tanah. Dia bicara kuasa di Pejabat Pesaka Kecil yang terletak di pejabat tanah. Pejabat Pesaka Kecil ni biasanya memang letak kat pejabat tanah, ya. Jadi ada wasiat yang melantik wasi. Saya lantik isteri saya sebagai wasi contoh, ya. Kes saya harta 2 juta ke bawah dibicarakan di Pejabat Pesaka Kecil. Semasa bicara, dokumen wasiat saya yang melantik wasi itu dibawa oleh waris-waris. Tuan, kata dia, ni si mati ada melantik isteri dia sebagai wasi, ya. Semua waris-waris mengikut hukum faraid lah, ya. Jadi bila diproducekan wasiat itu kepada Pejabat Pesaka Kecil, dalam bicara kuasa pegawai pesaka akan tanya waris-waris semua, si mati melantik isterinya sebagai pentadbir, sebagai wasi. Adakah waris-waris bersetuju? Pegawai Pesaka Kecil akan tanya, adakah waris-waris bersetuju? Waris pun kata, ya, kami bersetuju. Kalau waris semua mengikut hukum faraid dalam bicara kuasa kata setuju, maka dalam surat kuasa mentadbir, Pejabat Pesaka Kecil tak ada probate, Pejabat Pesaka Kecil ada surat kuasa mentadbir. Akan muncullah nama isteri ni tadi sebagai pentadbir. Bila isteri ni nama dia keluar dalam surat kuasa mentadbir, isteri ni boleh pergi kepada bank, tuntut akaun bank si mati. Dia boleh tuntut, ya, sebab pentadbir diberikan kuasa sedemikian, ya. Tetapi kalau masa bicara kuasa, Pejabat Pesaka Kecil mendengar baik-baik, Pejabat Pesaka Kecil, ada waris yang tak setuju, kan? Tadi yang situasi pertama tadi semua waris setuju. Waris setuju okeylah. Ada waris yang tak setuju. Bila ada waris yang tidak bersetuju, ada waris kata, oh saya tak setuju isteri ni dilantik sebagai wasi. Bila ada waris yang tidak bersetuju, kita akan ada masalah sikit, ya. Sebab biasanya pegawai pesaka akan cuba untuk memujuk waris-waris, okey, kalau kamu tak setuju dengan isteri ni, mari kita bincang siapa yang nak dilantik sebagai pentadbir. Tetapi kalau deadlock, kedua-dua pihak tak boleh nak berkompromi, maka pegawai pesaka kata, okey, kalau dua-dua pihak tak boleh berkompromi, maka kamu pergilah ke Mahkamah Syariah. Dengar baik-baik, Mahkamah Syariah, bukan Mahkamah Sivil. Kamu pergi ke Mahkamah Syariah, dapatkan perintah daripada Mahkamah Syariah tentang pengesahan wasiat yang melantik wasi ini. Apa saja perintah kamu dapat daripada Mahkamah Syariah, bawa balik semula ke Pejabat Pesaka Kecil, kita akan bicara semula untuk mengeluarkan surat kuasa mentadbir berdasarkan perintah daripada Mahkamah Syariah. Jadi sekiranya kes itu di Pejabat Pesaka Kecil, itu treatment dia. Maknanya balik ke Mahkamah Syariah untuk Mahkamah Syariah menentukan sama ada isteri ni tadi dilantik sebagai wasi oleh suami, adakah pelantikan itu mengikut peruntukan di dalam undang-undang syariah di Malaysia. Dekat situ dia ada grey area sikit, dia ada kelabu sikit dekat situ, sebab Mahkamah Syariah boleh memutuskan atau boleh untuk tidak memutuskan bahawa wasiat itu sah. Jadi dekat itu dia punya situasi dia, ya. Tetapi kalau di Mahkamah Tinggi Sivil, dia berbeza. Bagi orang yang mempunyai harta 2 juta ke atas, kesnya berbeza.
Kerana bila kes itu dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil, ada wasiat yang melantik wasi, Mahkamah Tinggi Sivil, kitab dia ialah Akta Probit dan Pentadbiran 1959. Pejabat Pusaka Kecil, kitab dia adalah Akta Pembahagian Pusaka Kecil 1955. Orang selalu tanya saya, kenapa treatment berbeza-beza? Sebab kitabnya berbeza. Mereka mengikut dua akta yang berbeza. Kalau Mahkamah Tinggi Sivil, ada wasiat yang melantik wasi, hakim akan tanya juga, ya, ni si mati telah melantik isterinya sebagai wasi, waris-waris bersetuju atau tidak pelantikan ini. Kalau waris kata, kami tidak bersetuju, mahkamah akan minta, kalau kamu tak setuju, kamu kena hujahkan kepada mahkamah kenapa isteri ini tidak layak menjadi wasi. Jadi kalau waris-waris gagal membuktikan kepada mahkamah bahawa ada merit, ya, ada merit yang menyebabkan isteri ini tidak layak menjadi wasi. Merit ni apa? Contohnya isteri bankruptcy, isteri ada kes jenayah penyelewengan duit dan sebagainya, ya. Ada banyak isu-isu lain lah. Jadi kalau isteri ni boleh dibuktikan dia memang tidak layak menjadi wasi, Mahkamah Tinggi Sivil akan tukar orang lain sebagai pentadbir, ya, sebagai administrator. Tapi dalam banyak keadaan biasanya bila dilantik sebagai wasi di Mahkamah Tinggi Sivil, kebiasaannya ianya adalah sah. Dia di Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi wasiat yang melantik wasi, kalau tuan-tuan tanya saya, jawapan saya ialah kalau di Pejabat Pusaka Kecil, wasiat melantik wasi belum tentu akan terlaksana lagi. Tetapi kalau di Mahkamah Tinggi Sivil, kemungkinan besar wasiat melantik wasi akan terlaksana. Ini kita nak kena faham. Soalan ni teknikal, Rafiq. Sebab tu ramai orang tak faham. Ya. Orang ingat bila buat je wasiat, automatik penama dalam wasiat tu akan jadi wasi ataupun pentadbir di dalam probit. Probit hanya dekat Mahkamah Tinggi Sivil saja. Surat kuasa mentadbir dekat Pejabat Pusaka Kecil. Mereka ni mempunyai peruntukan undang-undang yang berbeza dan treatment yang berbeza. Dia tak sama. Sebab tu saya sebut tadi, Rafiq, yang susahnya kerja ni 70%-nya lepas mati. Masa hidup senang je nak buat dokumen melantik wasi. Saya dengan ini melantik isteri, dah selesai. Tetapi perlaksanaan dia 70%. So sebenarnya sangat teknikal. Itu yang akan membebankan waris sebenarnya. Silakan. Okey. Baik, terima kasih Tuan Haji. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, itulah penjelasan untuk 70% lagi urusan anda jika setelah meninggal dunia. Itu 70% itu pun bukan sepenuhnya tu. Itu baru permulaan je untuk prosesnya, ya. Baik, untuk makluman tuan-tuan kepada rakan-rakan yang mungkin baru bersama-sama dengan program kita pada Pusaka Malam Jumaat, memang kita tak dapat elak persoalan berkenaan pengurusan pusaka ataupun isu-isu teknikal ini memang kadang-kadang mungkin kurang untuk anda boleh faham prosesnya. Tapi jika anda bertemu dengan institusi ataupun syarikat amanah seperti Wasiat Shop yang akan memberi penjelasan yang dengan jelas, maka kita akan memastikan segala proses itu akan menjadi mudah kepada waris-waris anda, insya-Allah. Dan di Wasiat Shop kita ada solusi untuk itu. Ya, yang paling penting tuan-tuan, semasa kita hidup, kita cari satu penyelesaian terbaik untuk kita memudahkan waris kita. Sebab kalau hari ni tuan-tuan mungkin orang kata hari ni dia bersungguh-sungguh nak memahami tentang pengurusan pusaka, tapi dia terlepas pandang yang sebenarnya kena faham waris dia. Kan? Sebab kalau dia faham seorang, dia memikir proses untuk jika berlaku kepada ayah atau ibunya, kan. Saya pernah jumpa, Rafiq, kes macam ni kan. Bila saya berceramah dulu sebelum 2015, saya banyak berceramah di seluruh Malaysia. Sekarang ni dah kurang sikit lah. Sebab hambatan tanggungjawab yang berbeza, kan. Dulu saya banyak ceramah dan ada seorang hamba Allah ni cakap dengan saya, dia kata, alah, bukan susah sangat urus harta pusaka, kata dia. Senang aja isi borang A, kata dia. Lepas tu pergi buat carian kat pejabat tanah semua. Wah, dia cakap, saya dengar pun, hebat pakcik ni, kan. Tapi saya tanya dia satu soalan yang dia terdiam. Saya cakap, pakcik memang hebat. Dulu pakcik tanya, pakcik kerja kat mana? Oh, saya dulu pencen Pejabat Pusaka Kecil. Oh, memanglah pandai. Dia pegawai pusaka rupanya. Tapi besok yang matinya pakcik. Isteri pakcik pegawai pusaka ke? Isteri pakcik balik rumah, pekeliling-pekeliling terbaru yang dikeluarkan oleh JKPTG, oleh Mahkamah Syariah. Pakcik ada cerita ke dekat isteri pakcik? Sebab besok yang matinya pakcik. Yang kena uruskan harta ni ialah isteri pakcik, anak-anak pakcik. Mereka ni pun sama-sama ke pegawai dekat Pejabat Pusaka Kecil? Dia terdiam. Kan? Jadi bila dalam keadaan macam tu yang saya cakap dengan dia, sebenarnya mudahnya ialah sebenarnya kita kena dapatkan perkhidmatan syarikat profesional seperti Wasiat Shop Berhad, syarikat amanah.
yang ada unsur perpetuity, dia mati 30 tahun akan datang pun wasiat syok masih ada dekat situ juga. Kan? Dia, sebab waris-waris dia perlu dibimbing. Bila berlaku kematian, Rafiq, pengalaman kita beroperasi semenjak 17 tahun yang lepas, bila berlaku kematian, kebiasaannya isteri, anak-anak ni dia akan tercengang-cengang. Dia takkan tahu, kita nak mula kat mana ya, nak isi borang kat balai bomba ke, kan, dekat mana kita nak isi borang dia nak bermula daripada mana pun dia blank. Di situlah sebenarnya wasiat syok datang, kita mainkan peranan, kita akan bimbing waris ni melalui selangkah demi selangkah. Kita akan buat kerja ni sampai selesai. Jadi waris tak perlu pening kepala nak pergi ke mana, sampai nak bayar pun waris tak perlu bayar. Wasiat syok kita bagi perkhidmatan percuma kepada waris. Kita satu-satunya syarikat amanah di Malaysia yang boleh uruskan harta pusaka secara percuma tanpa waris bayar apa-apa, tanpa harta pusaka mereka dipotong walau 1 sen pun. Jadi mudah kepada waris. Jadi betul, saya Rafiq cakap tu tadi, saya teringat cerita orang tua ni kan, cerita pakcik ni kan, dia confident aja, dia cakap tak ada masalah kata dia kan. Kalau dia jadi pentadbir nak uruskan harta orang lain, mungkinlah dia pakar lah Haji. Okey. Ya betul, mungkin dia pakar. Jadi saya nak menyambung apa yang dinyatakan oleh Tuan Haji Arifin tadi berkenaan Wasiat Syok Berhad satu-satunya institusi yang menyediakan perkhidmatan pengurusan pusaka percuma kepada waris. Saya nak bongkar rahsia ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita mempunyai satu perkhidmatan yang diberi nama Al-Wasitah. Ya, Al-Wasitah inilah perkhidmatan yang mana kita memudahkan urusan waris untuk pengurusan pusaka secara percuma, dan banyak lagi kita sebut sebagai kemudahan-kemudahan dan juga kebajikan, ataupun kita sebut di dalam Al-Wasitah tersebut akan memudahkan urusan waris-waris anda. Untuk maklumat lanjut boleh tanya kepada rakan-rakan dan dai-dai pewarisan yang ada di dalam komen, insya-Allah ya tuan-tuan. Al-Wasitah nama dia. Nak tahu lebih lanjut Al-Wasitah boleh tengok di website juga, www.wasiatshop.com.my, insya-Allah. Alright. Baik Ji, kita ada soalan seterusnya. Soalan ni kita ambil soalan-soalan yang minggu lepas berkenaan dengan hibah daripada Encik Nazrin Asri. Boleh tak rumah ni ataupun satu hibah ni boleh tak dihibahkan kepada dua penama? Contoh dia nak bagi kepada anaknya lah, anak sulung ataupun anak bongsu, dia bagi pada dua penama. Okey. Kemudian dia nak buat syarat kot, dia nak buat syarat. Cik Nazrin ni tanya, kalau kata yang pertama tu meninggal, kedua ni dapat semua. Macam mana kaedahnya? Silakan Cik. Okey. Hibah kita tak boleh buat dalam kaedah macam ni, sebab penerima hibah tu syarat dia kan, dia punya ijab, dia punya harta, pemberi, penerima, ijab, kabul. Ini rukun hibah 4 rukun hibah ni tadi. Dalam penerima tadi tu ya, harta, pemberi, penerima. Dalam penerima ni tadi, penerima hibah tu syaratnya ialah dia mesti wujud, dia mesti mengetahui bahawa dia menerima harta tersebut. Jadi kita tak boleh, hibah tak boleh dibuat dalam kaedah ayah hibah kepada anak pertama dan anak kedua. Tapi kalau anak pertama meninggal dunia, bahagian anak pertama tadi akan pergi secara automatik kepada anak kedua. Macam tu tak boleh. Ya, hibah dia satu layer saja. Ayah bagi kepada anak pertama setengah bahagian, anak kedua setengah bahagian. Nak bagi rumah kepada berapa banyak nama pun tak ada masalah. Yang tak boleh bagi banyak nama ialah kereta. Ayah hibahkan kereta ni pada 10 orang. Itu tak boleh, sebab dekat JPJ nama dalam geran seorang aja, tak boleh masuk 10 orang. Tapi geran tanah boleh. Ya, cuma tak digalakkan lah praktis macam tu, sebab nanti kalau rumah tu ada 10 orang penama, kacau bilau juga tu kan, tak berapa digalakkan lah. Tapi boleh ya. Jadi kalau Cik Nazrin tanya boleh tak dibuat nak bagi kepada anak pertama setengah bahagian, anak kedua setengah bahagian, bila anak pertama meninggal dunia, maka bahagian anak pertama tadi pergi kepada anak dua secara automatik. Tak boleh ya, sebab dia bercanggah dengan rukun hibah itu sendiri. Penerima hibah mestilah mengetahui bahawa dia menerima bahagian tersebut, dan penerima hibah itu tahu bahawa bahagian itu adalah milik dia. Kalau penerima hibah itu mati, yang akan mewarisi setengah bahagian ni tadi, anak pertama ni tadi mati, yang akan mewarisi setengah bahagian anak pertama ni tadi adalah waris-waris dia mengikut ya. Yang akan menerima bahagian setengah bahagian anak pertama tadi ialah waris-waris anak pertama tadi tu mengikut hukum faraid. Ya, so kita tak boleh buat dalam permintaan Cik Nazrin ni, pertanyaan Cik Nazrin ni kita tak boleh buat dalam melalui kaedah hibah.
Okey, maknanya Ji, kalau kata penerima kedua meninggal dunia, perlu buat balik akad lah. Begitu ke? Kalau penerima, kalau ayah ni tadi dah meninggal dunia, anak ni tadi, bukan ayah ni tadi dah meninggal dunia, hibah tu telah pun sah. Anak ni tadi boleh menghibahkan bahagian mereka kepada siapa-siapa yang mereka kendaki. Kalau dia tak buat hibah, maknanya dia jadi pusaka kepada mereka. Okey. Terima kasih kepada Tuan Haji di atas penerangan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita ada lagi dalam masa 10 minit insya-Allah sebelum kita berakhir. Jadi jika ada soalan-soalan yang ingin diajukan kepada Tuan Haji, boleh diajukan, boleh ditanya sebarang soalan. Kalau banyak tiba-tiba yang keluar ni, kita akan ambil soalan yang kritikal untuk kita bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Okey. Baik Haji, ini juga soalan daripada minggu lepas, daripada Puan Ati Rasu. Ini mungkin situasi yang jarang-jarang sekali kita dengar. Isteri mu'allaf, dia berkahwin dengan suaminya, dan isteri ni mempunyai harta dan masuk Islam. Jadi kalau dia meninggal dunia, adakah keluarga isteri yang bukan Islam berhak ke atas harta dia yang sebab dia sudah menjadi orang Islam? Silakan. Ya. Dari segi harta pusaka, keluarga isteri yang bukan beragama Islam ni tidak berhak ke atas harta pusaka dia. Ya, yang berhak adalah suami dia dan anak-anak dia, dan kalau ada lebihan dekat situ, lebihan itu mungkin akan diwarisi oleh Baitumal. Ya, jadi dalam keadaan begini, saya daripada dulu saya banyak jumpa, daripada tahun 2005, 2006 saya banyak jumpa soalan, sebab masa tu saya banyak dipanggil berceramah dekat Perkim. Ya, jadi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara baru kita, dia tanya, saya walaupun saya memeluk agama Islam, dah peluk agama Islam, tapi saya hendak bila saya mati nanti, ataupun saya hendak sebahagian daripada harta saya ini diberikan kepada adik-beradik saya, sebab saya masih sayang adik-beradik saya masih sayang saya. Makan besar macam hari ni, keluarga yang mu'alaf, saudara mara yang saudara baru mu'alaf, mereka pergi makan besar dengan ahli keluarga mereka. Kan? Jadi hubungan itu tidak terputus sebenarnya. Jadi dia boleh guna dua kaedah kalau dia nak bagi harta dia. Dia boleh guna kaedah wasiat. Ya, dia boleh wasiatkan kepada adik-beradik dia yang bukan beragama Islam. Tetapi kalau wasiat ni dia terhad kepada 1/3 saja. Dan dia juga boleh guna kaedah hibah. Dia boleh hibahkan kepada saudara mara dia, adik-beradik dia tadi berapa-berapa. Kalau hibah, dia tidak tertakluk kepada formula apa-apa. Kalau wasiat, dia tertakluk kepada formula 1/3. Ya, jadi dia boleh guna kaedah wasiat 1/3, dia boleh guna kaedah hibah. Ya, jadi kalau diguna dua kaedah ni, adik-beradik dia akan mendapat harta dia. Tetapi kalau dia tak guna kedua kaedah ni, dia meninggal dunia, harta dia semuanya menjadi harta pusaka. Dia kena, kalau harta pusaka saja, maknanya yang berhak ialah waris-waris mengikut hukum faraid. Maknanya adik-beradik dia memang tak ada bahagian lah. Jadi saya selalu galakkan saudara baru kita, mu'alaf, saudara-saudara mu'alaf untuk membuat hibah atau wasiat kepada adik-beradik mereka yang bukan beragama Islam. Sebab apa? Sebab kalau kita ingat Rafiq, beberapa tahun kebelakangan ni ada banyak isu berlaku di mana bila berlaku kematian ada tuntutan harta daripada keluarga yang bukan beragama Islam terhadap harta pusaka si mati yang sudah beragama Islam. Jadi dia mewujudkan satu ketegangan di antara agama dan menyebabkan konflik berlaku sebab keluarga yang bukan beragama Islam bawa kes tuntutan ke mahkamah sivil. Pihak-pihak yang berkenaan pula buat tuntutan dekat mahkamah syariah. Ya, jadi dia mewujudkan banyak konflik. Sebenarnya konflik ni boleh dielakkan kalau saudara baru menghibahkan, menggunakan kaedah perancangan harta, hibah atau wasiat 1/3 kepada adik-beradik dia. Secara tak langsung, kita berdakwah kepada yang bukan Islam ni bahawa Islam ni agama yang cantik. Islam ni agama yang indah, yang syumul sebenarnya. Dan walaupun telah adik-beradik dia telah memeluk agama Islam, mereka tetap mendapat harta. Jadi inilah yang sebenarnya perlu dibuat oleh saudara-saudara baru kita, ya. Wallahualam. Jadi mungkin ada berkaitan juga je dengan soalan Puan Nurfidah ni. Dia baru tanya ni. Kalau yang bujang pula macam mana? Bujang ni dia tak buat perancangan pula. Dia dah masuk Islam, dia ada harta tapi dia tak buat perancangan. Macam mana, apa jadi pada harta pusaka dia? Ya, penerima mutlak sekiranya tidak ada waris asabah atau waris yang menghabiskan harta pusaka, penerima mutlak harta tersebut memang Baitul Mal. Jadi kalau bujang,
kalau mualaf bujang, memang harta dia akan pergi kepada Baitul Mal. Ini kalau kita ingat dulu kes pendaki Everest kita yang pertama, Allahyarham Murti. Allahyarham Murti ya. Bila dia meninggal dunia, yang menuntut harta pusakanya ialah Baitul Mal. Jadi dia ada pencanggahan, ada konflik kat situ sebab isteri dia yang bukan beragama Islam juga menuntut harta Allahyarham Murti. Ya, kalau nak cantik, nak harmoni, supaya tak timbul sebarang konflik, maka yang mualaf ni tadi boleh guna kaedah wasiat 1/3, kaedah hibah, berikan kepada keluarga mereka yang masih bukan beragama Islam. Jadi dia mewujudkan suasana harmoni lah. Kalau tak, dia memang tension sikit tu, dia berlaku ketegangan tu. Ya. Maknanya kita perlu memberi kefahaman kepada saudara baru kita yang masuk Islam. Jangan lupa juga terus sampaikan kepada mereka berkenaan dengan perancangan harta, insyaAllah. Jadi Ji, kita ada satu soalan daripada YouTube. Ada penonton YouTube ni, daripada ni Encik Isyam ke? Encik Isyam ya. Dia nak tanya, sebab ni tengok daripada YouTube ni, YouTube live kita. Jadi dia mungkin tak baru mengikuti untuk pusaka malam Jumaat kita ni. Jadi dia nak tahulah secara ringkas berkenaan proses nak buat hibah ni macam mana yang masih dalam pinjaman suami isteri. Lebih kurang sama je dengan soalan yang awal tadi kot. Rumah joint loan suami isteri boleh dibuat hibah walaupun rumah tersebut masih dalam pinjaman bank. Boleh buat hibah, itu tak ada masalah ya. Suami, saya selalu cadangkan kalau dia joint loan setengah bagian, suami hibahkan bahagian setengah dia kepada anak, isteri hibahkan bahagian setengah kepada anak. Jadi bila suami mati, bahagian tu memang menjadi milik anak. Bila isteri mati, bahagian ni memang dah jadi milik anak sebab dia dah hibahkan awal-awal lagi. Jadi tak ada pihak-pihak lain yang terlibat lah sebab pengalaman kita, Rafiq, bila rumah yang masih ada baki pinjaman ni, bila berlaku kematian, kebiasaannya waris terdekat, pasangan dan anak-anak lah yang sebenarnya akan bertungkus lumus untuk membayar baki pinjaman rumah tersebut. Sebab mereka duduk dalam rumah tu. Kalau dia tak bayar, nanti rumah tu kena lelong dengan bank pula. Jadi mereka akan bertungkus lumus untuk membayar rumah tu. Tetapi apabila rumah itu sudah habis dibayar, akan ada hak waris-waris mengikut hukum faraid orang lain. Orang lain tu maknanya yang selain daripada pasangan dan anak-anak. Ibu bapa ada dalam keadaan tertentu, kita jumpa adik-beradik pun ada bahagian. Pada ketika itu, pihak-pihak ini menuntut bahagian mereka. Yang bertungkus lumus membayar loan rumah ni adalah pasangan dan anak-anak dia. Kan? Tetapi bila dah habis bayar, tiba-tiba dia nak buat agihan harta pusaka, memang ada hak waris-waris yang lain dekat situ. Jadi dia akan menimbulkan banyak isu dekat situ lah. Kan, sebab biasanya hutang ni waris-waris tak nak tengok kan, dia nak tengok yang mana yang dah habis hutang, masa tu dia nak tuntut. Masa ada hutang tu dia buat dek je kan, dia buat diam, dia buat tak faham je kan. Jadi dia ada banyak komplikasi kat situ. Ya, jadi boleh buat, macam mana nak buat? Boleh hubungi sahabat-sahabat kita, boleh juga masuk ke dalam website WhatsApp sebab Cik Isyam ni daripada YouTube jadi boleh masuk ke dalam boleh melawati WhatsApp Berhad, laman web WhatsApp Berhad, boleh dapat maklumat daripada situ, insyaAllah. Okey, terima kasih. Tapi Ji, saya tambah sikitlah soalan ni kan. Bila yang buat joint loan ni, kita panggil hibah tu kepada anak-anak. Tapi ada juga trend yang suami hibah kepada isteri, isteri hibah kepada suami. Jadi kalau kaedah macam tu pula, adakah lebih digalakkan berbuat demikian ataupun hibahkan saja kepada anak? Ada orang beranggapan bahawa kalau saya hibah kepada anak, nanti anak halau pula isteri saya. Dia ada orang tengah beranggapan macam tu. Jadi sebenarnya dia boleh hibah pada anak, ya, dan dia boleh letakkan syarat. Syaratnya ialah suami hibah pada anak, syaratnya ialah isteri mesti dibenarkan oleh anak untuk menetap di rumah tersebut selagi isteri ini masih hidup ataupun dia berkemahuan untuk berbuat demikian. Boleh letak syarat. Syarat itu mengikat. Ya, syarat itu mengikat. Jadi tak perlu kita risau nanti hibah bagi anak, isteri kita kena halau. Ya. Kalau kita hibah pada isteri bukan tak boleh, boleh, tak ada masalah. Tapi bila kita hibah pada isteri, kemudian berlaku kematian. Bila berlaku kematian, proses perundangan tu berlaku. Ya. Jadi harta tu nanti dalam gerannya akan bertukar daripada nama semati kepada nama isteri. Bila dah tukar pada nama isteri, nanti isteri nak kena buat hibah pula pada anak-anak. So dah dua kali kerja kat situ. Bagi pada isteri, isteri bagi pada anak. Jadi kita bagi pada anak terus, letak syarat, ikat
syarat supaya isteri dibenarkan untuk menetap di rumah tersebut. Tak ada masalah dekat situ. Ya, jadi saya selalu galakkan sedemikian rupa sebab nak mengelakkan kerumitan prosedur tu nanti. Selepas kematian ada 2 prosedur kena buat. Kalau dihibah pada isteri dapat harta tu, nanti isteri nak ibah pula kepada anak, kena buat satu lagi proses. Jadi terus bagi pada anak je terus, satu proses je. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Arifin di atas perkongsian, penjelasan dan jawapan-jawapan daripada pukul 9 tadi sampailah 1 jam setengah kita di sini tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Tuan Haji atas penjelasan dan harapan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dijelaskan oleh Tuan Haji dapat diambil dengan sebaiknya, dimanfaatkan, disebarkan. Ya. Jadi kepada dai-dai, kepada rakan-rakan wasiat Syok Berhad, buat perancangan perlu kepada perbincangan. Kalau suami dengan isteri ada buat pinjaman secara bersama, bincang sebaiknya. Tuan Haji dah bagi tahu jalan ataupun dah beri cadangan. Cara yang terbaik adalah hibah kepada anak. Jadi sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada kenalan-kenalan, ya. Rancang itu dia lebih baik ke arah mana, ya, sebab kita tidak mahu berlaku orang kata komplikasi pada masa-masa yang akan datang. Ingat, tujuan kita di WhatsApp Shop memudahkan urusan-urusan waris, insya-Allah. Okey. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berakhir pada malam ini. Soalan-soalan yang ada, yang hujung-hujung ni, saya akan bawa insya-Allah pada sesi yang akan datang. Yang kalau ada yang tertinggal dekat ni, saya akan bawa soalan-soalan ni pada sesi yang akan datang insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Haji. Mungkin orang kata esok ni dah nak cuti. Ada apa-apa ucapan ke kepada rakan-rakan kita? Pada saya cuti tak cuti ni work from home serupa je Rafiq. Orang kata zoom in zoom out aja, keluar zoom tu masuk zoom ni kan. Besok pagi pun ada beberapa mesyuarat dan petang pun ada mesyuarat juga. Jadi tak ada apa-apa perbezaan pun cuti ke tak cuti. Tapi kepada rakan-rakan dekat luar sana, saya cuma pesan bahawa kita perlulah menjaga keselamatan kita, jaga kesihatan kita baik-baik. Sebab kalau kita nak harapkan jumlah kes ni turun sampai ke 1 digit, saya rasa sangat sukarlah dalam tempoh masa yang terdekat ni kan. Tetapi apa pun, kalau kita sama-sama menjaga, insya-Allah kita boleh turunkan juga ya. Sebab terlalu banyak sangat perkara-perkara atau kerja-kerja kita yang tertangguh semenjak 18 Mac 2020 lagi, dah hampir setahun dah banyak kerja tertangguh ni kan. Tapi bagusnya ialah perkembangan FB Live, Zoom dan sebagainya telah memudahkan lagi komunikasi. Jadi insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi lah insya-Allah. InsyaAllah. Jika berpeluang kita bertemu lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak ambil kesempatan untuk kepada rakan-rakan dan juga penonton yang jika anda mengenali mungkin keluarga, saudara mara, jiran tetangga yang urusan pusaka ahli keluarganya belum selesai, jangan tunggu lama-lama, hubungi wasiat Syok Berhad ataupun dai pewarisan kita. Biar wasiat Syok Berhad yang membantu menyelesaikan masalah urusan pusaka keluarga mereka, yang mana pada tempoh daripada awal Februari baru-baru ini sehingga 30 April 2021 kita ada promosi pusaka untuk urusan di Mahkamah Tinggi Sivil untuk pusaka besar dan juga urusan di Pejabat Pusaka Kecil untuk urusan pusaka kecil. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, manfaatkan peluang ini untuk kita menyelesaikan urusan pusaka ahli keluarga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita memudahkan urusan rakan-rakan umat Islam. Allah mempermudahkan urusan kita pada hari-hari yang akan datang. Jadi Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Kita rehat malam ni. Sebab kejap lagi pukul 12 kita harap dapat tidur tenang lah. Sebab kita tak tahu mungkin ada bunyi letup. Jadi kalau Haji ya. Jadi itu mudah-mudahan memudahlah urusan nak tidur malam ni ya. Sebab yalah PKP pun boleh ada juga tu. Orang kata bunyi mengecut. Okey je. Saya akan mengakhirkan FB Live kita. Okey, saya sampai terlupa. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin revise, ingin review, ulang kaji soalan-soalan sebelum-sebelum ni yang berkaitan, mungkin jawapannya kita dah bincang siri 1 dan siri 2 sebelum ni. Boleh tonton di Facebook Wasiat Syok Berhad.
InsyaAllah. Hmm. Videonya Dan tetap ada. like Facebook WhatsApp Shop Berhad ya. Follow like kita punya FB ni tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Jadi saya akhiri dengan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.